Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Muhammad Azad bin Jasmi, Pengarah Eksekutif Tash International College. Yang berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Profesional Institut Amiruddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Abdul Mukti bin Ahmad, menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Latihan Institut Amiruddin Baki. Pendaftar, ketua-ketua pusat, pengarah-pengarah cawangan, warga IAB dan seluruh warga KPM yang dapat turut serta pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program Bicara Intelektual bilangan 1 bagi tahun 2022. Terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada pagi ini atas kesudian menerima jemputan daripada pihak Institut Amiruddin Baki. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini akan memudahkan program kita pada pagi ini. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Profesional, Institut Amiruddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan ucapan alu-aluan sempena program Bicara Intelektual IAB bilangan 1 tahun 2022. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator TS Dr. Rahayu binti Ahmad Bakhtiar. Yang berusaha lagi dihormati Cik Muhammad Azad bin Jasmi, Pengarah Eksekutif Tash International College. Yang berusaha Cik Abdul Mukti bin Ahmad, Ketua Pusat Pembangunan Dasar dan Inovasi, menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kluster Khidmat Latihan IAB, Ketua-Ketua Pusat, Pengarah-Pengarah Cawangan, Ketua Kejabatan, seterusnya semua warga IB dan warga KPM yang dapat bersama pada pagi ini. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat diberi keizinannya untuk bersama-sama dalam program yang dinamakan sebagai Program Bicara Intelektual IB bilangan 1 tahun 2022 secara dalam talian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa program bicara ini kerana sudi mengundang saya mengalu-alukan tetamu hormat kita pada pagi ini, iaitu Cik Muhammad Azad bin Jasmi, Pengarah Eksekutif TAJ International College, yang saya yakin dan percaya punya banyak pengalaman yang berkaitan dengan industri yang membolehkan kita belajar banyak daripada beliau. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita adakan sekali lagi bicara intelektual IAB yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan ilmu terkini kepada individu yang menjadi penggerak ataupun pemain industri di negara ini. Di program-program yang diberikan pada kali ini mengambil luar daripada Kementerian Pendidikan yang bukan ilmu terasnya dalam pendidikan, tapi kita mengambil daripada bidang-bidang yang industri dan sebagainya untuk kita belajar dan kita meneliti apakah perkara-perkara yang boleh kita gunakan atau apply dalam dunia pendidikan yang kita berhadapan sekarang. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, pandemik COVID-19 telah merubah banyak perkara yang berkait dengan pendidikan. Kalau kita masih ingat pada awal pandemik ini diadakan, kita masing-masing tak tahu apa nak kita lakukan bila sekolah tak dibuka dan sebagainya. Tapi akhirnya kita ada bantuan menggunakan teknologi digital dan sebagainya, maka PDP bertukar menjadi PDPR. Jadi perubahan-perubahan yang mendadak dan memerlukan kita, pemimpin pendidikan dan seluruh warga pendidik melihat apakah perkara-perkara di luar sana yang boleh membantu kita untuk digunakan bagi menyampaikan pendidikan dalam realiti yang baru. Jadi justru itulah kita melihat perlunya kita melihat ataupun meneliti ilmu-ilmu baru yang bersabit dengan revolusi industri 4.0 yang akan merubah senario pendidikan selama ini. Jika dulu dalam zaman revolusi industri yang awal-awal, kita pendidikan banyak mengambil perspektif industri untuk menyediakan tenaga-tenaga buruh
yang mahir untuk bekerja di sektor-sektor yang berkait dengan penghilangan dan sebagainya. Tapi lama kelamaan revolusi berubah kepada tahap sekarang 4.0 di mana melibatkan perkara-perkara yang lebih advance. Kalau kita cakap pun mungkin ramai kita pun tak berapa faham kan. Jadi oleh kerana itu kita berharap dengan pendedahan pada hari ini kita dapat melihat, bukan untuk melihat dari segi orang kata the insight of the technology yang mendalam, bukan, tapi kepada perkara-perkara yang kita boleh gunakan, yang boleh kita manfaatkan untuk memudahkan kerja kita atau untuk kita menjadikan pendidikan kita lebih bermakna dan memberikan pelajar-pelajar kita pengalaman yang memungkinkan mereka untuk hidup di zaman mereka nanti. Jadi oleh kerana itulah pada hari ini kita buat program ini, kita adakan sesuatu yang lain pada biasa, tajuk yang saya pun bila saya terbaca kan diberi oleh universiti, saya pun kata macam mana lah agaknya benda ni. Kita tahu, kita baca, tapi adakah kita tahu yang sebenarnya ataupun tahu yang sebetulnya. Jadi itu kita panggil pakar, kita jemput Cik Mak Azad untuk sama-sama berkongsi dengan kita pengalaman beliau dalam dunia yang baru ni, supaya kita boleh dapat perkara-perkara yang kita rasakan ada kelangsungan dalam pendidikan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berharap program ini akan dapat memberikan tuan-tuan dan puan kalau tak banyak sedikit orang kata gambaran baru tentang dunia yang akan datang. Kita berhadapan dengan suasana murid-murid yang pelbagai, mereka menghadap gadget dan sebagainya, dan disebut tentang personalized learning, maker teknologi, dikaitkan dengan bila mana kita ada artificial intelligence, maka kepimpinan kita akan lebih menjurus kepada humanistic approach, dan tugas-tugas rutin berdasarkan data diproses oleh komputer dan sebagainya untuk menghasilkan maklumat yang boleh membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Dan dalam pada itu juga ada juga gerakan yang disebut sebagai dulu data driven kan, menggunakan data untuk membuat keputusan, tapi yang agak terkini lah data inform, di mana masih guna data tapi di inform by human punya pengalaman, wisdom. Jadi benda-benda ini melihatkan kepada kita tidak ada tak boleh kita lepaskan keputusan kepada hanya mesin ataupun robot ataupun komputer, tapi kita ada human wisdom di situ. Sebab ke depan ni perkara-perkara yang berkait tentang human governance ataupun kata kolek insaniah bukan perkara-perkara yang dipentingkan dalam dunia pentadbiran dan pengurusan sekarang. Jadi oleh kata itulah tuan-tuan dan puan, saya amat-amat berharap tuan-tuan dapat duduk sekali dengan penceramah kita yang dihormati pada pagi ini untuk kita mendengar perkara-perkara yang akan disampaikan dan moga dia bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita di IB sentiasa mencari tajuk-tajuk yang kita relevan untuk dipersembahkan pada tuan-tuan dan puan, baik pemimpin pendidikan, pegawai-pegawai di kementerian dan di jabatan atau PD, malah di sekolah, supaya kita masing-masing aware, kita sedar bahawa ada perkara-perkara yang kita boleh manfaatkan untuk menambah baik pendidikan kita, menambah baik kemenjadian murid kita yang kita harapkan dalam pelan pembangunan pendidikan. Tuan-tuan dan puan, saya tak ingin mengambil masa yang panjang sebab kita ada penceramah kita nanti, masa tu akan berkurangan. Jadi kita beri pada beliau seluas-luasnya pada hari ini untuk menyampaikan kepada kita perkara yang berkaitan dengan artificial intelligence dan juga yang berkaitan dengannya lah. Dan saya berharap kita dapat mengambil manfaat sekali lagi kepada semualah, dan kita jadikan ini satu daripada profesional input yang kita boleh gunakan untuk tindakan kita seterusnya. Akhir kata saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada Cik Mak Azad kerana kesudian beliau bersama pada pagi ini dalam keadaan saya rasa beliau sangat sibuk dengan pelbagai aktiviti beliau sendiri, tapi masih ada masa meluangkan masa dengan kita bersama-sama untuk kita dapat mengambil manfaat pada ilmu dan pengalaman yang beliau akan sampaikan. Dan kepada universiti sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pengelolaan program ini, dan kita berdoa sama-sama ia akan memberikan manfaat dan digolongkan dalam amal kita yang akan dibawa ke akhirat kelak. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada TS Dr. Hayu. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Profesional IAB atas ucapan alu-aluan tadi.
Seterusnya saya mohon izin untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita sangat bertuah sebenarnya kerana dapat bersama-sama dengan tetamu istimewa kita dalam program Bicara Intelektual bilangan 1 tahun 2022. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Bicara Intelektual ini merupakan penjenamaan semula Hari Profesional IAB seperti tahun-tahun sudah. Ia merupakan satu program anjuran IAB bertujuan untuk berkongsi ilmu dengan pakar-pakar berkaitan bagi kita mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulakan sesi, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Bersama-sama kita adalah Encik Muhammad Azad bin Jasmi, merupakan pengarah eksekutif di bahagian pembangunan perniagaan dan perancangan strategik TAJ International College atau ringkasnya TIC. So beliau merupakan lulusan ijazah sarjana muda dan sarjana dari Universiti Sains Malaysia dan kini sedang mengikuti ijazah Doktor Falsafah di Universiti Teknologi Mara. So beliau mempunyai lebih 15 tahun pengalaman dalam sektor korporat, pengurusan dan latihan sama ada di dalam dan luar negara. So dalam ini merangkumi bidang perancangan strategik, pengembangan dan penjenamaan perniagaan dan pemasaran. Beliau juga merupakan HRDF Certified Trainer, Certified Business Coach di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri, Teraju dan InScan. Selain itu, beliau juga adalah seorang jurulatih bertauliah bagi pemanduan profesional. Di antara sumbangan idea beliau berkaitan dengan pemanduan profesional ada dalam akhbar Cosmo semalam 8 Mac. Beliau sebenarnya pernah menerima anugerah Emerging Youth Entrepreneur pada tahun 2014. Dan aktiviti terkini beliau ada terlibat dalam pengaplikasian kecerdasan buatan dalam pendidikan. Berdasarkan penglibatan beliau dalam aktiviti tersebut, maka bersesuaianlah tajuk sesi perkongsian ilmu pada hari ini iaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam pendidikan, peranan pemimpin pendidikan ke arah kecemerlangan organisasi yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama mendengar kupasan tajuk ini daripada penceramah jemputan kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Muhammad Azad. Ya, terima kasih Ya Dr. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penganjur, kepada IAB dan rakan-rakan dan sahabat serta pegawai-pegawai yang berada dalam talian. Terima kasih dengan panjang lebar diberikan, saya pun jadi takut dengan background. Tetapi insya-Allah dengan sedikit ilmu yang saya ada, saya akan buat sharing. Saya bukan nak mengajar, tapi saya buat sharing dan kita akan melihat bagaimana ia boleh cuba membantu kehidupan kita seharian dan juga di dalam kerja hari-hari. Sebelum saya menyentuh tentang VR dengan reality, saya akan cuba ceritakan sedikit sebanyak peri pentingnya apa yang berlaku dengan kita dalam pekerjaan kita pendidikan. Saya ni, background saya masa saya mula bekerja, kerja yang pertama saya adalah guru sementara. Mak saya, bapa saya pun guru, jadi dalam bidang pendidikan ni something very close to my heart lah. Dan saya juga ada terlibat beberapa kali bersama IAB dan saya rasa ini merupakan lebih kepada national service untuk saya share something. Okay, berbalik kepada topik kita pada pagi ini ya. Secara background ya, kita sama ada kita menjadi guru, pegawai ataupun sesiapa sahaja within the ecosystem of the education, kita sebenarnya membuat keputusan. Para pelajar pun membuat keputusan nak ambil subjek apa, nak jawab A, B, C, subjektif, subjektif ke objektif. Semuanya adalah berkisar tentang pembuatan keputusan. Topik ini memang terlibat dengan saya kerana saya buat leadership dan juga strategi untuk syarikat-syarikat. So apa yang penting, kita sentiasa cuba membuat keputusan. Bukan keputusan yang betul tetapi keputusan yang kurang salah. There is no such thing as perfect decision. Tidak akan berlaku ya. Tapi kita akan cuba mitigate the risk. Kurangkan risiko, kurangkan kesalahan kita. Kalau kita buat sesuatu, the next decision akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. So bagi saya, kita membuat keputusan daripada pelajar, daripada guru, pegawai PPD, daripada pegawai IAB, kementerian dan sebagainya. Setiap hari daripada kita clock in within 8 AM, mungkin 8.30, sampai kita keluar, semuanya berkisar tentang pembuatan keputusan.
Dan pembuatan keputusan ini biasanya berasaskan kepada kita punya gut feel, perasaan kita, experience kita, ada berdasarkan sedikit data dan sebagainya. Jadi kadang-kala apa yang berlaku di dalam konflik, di dalam sekolah, di dalam organisasi, I'll try to talk on the general organisation dulu ya. Pembuatan keputusan bos, subordinate, guru, pelajar dan sebagainya, semuanya berlaku disebabkan unexpected, dia panggil expectation yang tidak kena. Sebab pengalaman saya berbeza dengan pengalaman tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan pula berbeza dengan orang lain. So kita membuat keputusan kita, benchmarking kita berbeza. Saya punya benchmarking, tuan-tuan ada tuan-tuan punya benchmarking. Jadi kita sekarang ni kalau kita lihat di dalam education industry, kita ada our own benchmark, ada our own blueprint dan ada own outcome. Semuanya menuju kepada goal dan sesuatu ya. Tetapi kalau kita berdasarkan gut feel semata-mata, data yang tak cukup semata-mata, so pembuatan keputusan kita akan sentiasa ada abnormalities. Uniformity sepatutnya buat begini, tetapi kenapa ada begini keputusan pelajar, guru yang sama, subjek yang sama, modul yang sama, tetapi keputusan tu kadang-kadang berbeza. Contohnya, dan apabila kita keluar mesyuarat contohnya, kita nak mencapai sesuatu ikut timeline dan tak ikut timeline. Saya cakap these are the normal conflict ataupun agenda. Jadi, berdasarkan kepada benda-benda ini ya, saya bercakap tentang keputusan ya, kita susah nak maju dan kita susah nak buat improvement ataupun prestasi ya. So kita nak meningkatkan prestasi. Kalau kita lihat, saya bagi contoh lagi, analogi ya. Kalau kita tengok dari si KFC contohnya, Colonel Sanders yang berada di US tak pernah datang dekat Taiping, tak pernah datang dekat Perling, tak pernah datang dekat Kuantan, tetapi KFC merata-rata. Kenapa? Kerana they work on the system, they work on the data. Sedangkan kita, kalau kita nak buka restoran, kita kata masalah kenapa tak ada tukang masak, tak ada yang tu dan ini. So kita boleh nampak dua situasi yang berbeza, tetapi dalam industri yang sama. Now, coming back to this topic, in the education industry, mana-mana negara, mana-mana syarikat ataupun corporate, kita membuat blueprint, kita membuat roadmap, especially di dalam education. Setiap tahun, setiap 5 tahun, kita akan revise, kita akan buat new roadmap, new blueprint dan sebagainya. Dan benda-benda itu bagus. Tetapi dekat mana kelemahannya? Dari segi execution, pelaksanaan dan kelestarian. Kenapa? Manusia mempunyai background yang berbeza, manusia mempunyai pengetahuan yang berbeza, the way they absorb the knowledge berbeza. Jadi, kita memerlukan teknologi. Kalau dahulu kita calculate pakai tangan, ada calculator. Saya tak akan sentuh tentang apa teknologi tersebut, saya akan sentuh tentang applied teknologi. Bagaimana kita membuat aplikasi. Tuan-tuan tak perlu tahu macam mana nak buat typewriter dengan komputer, you just know how to use the computer to simplify your task. Okay. Kalau kita lihat ya, pembuatan keputusan dalam syarikat ni biasanya kepada organisasi berdasarkan kepada pekerja yang experience, pengurus yang experience dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat ya, this is life. The life cycle, anda yang berada kepada bosses di atas mungkin 4-5 tahun keluar, masuk orang baru. Kita akan sentiasa mengatakan, aku dah bekerja sini for the last 20 years, 30 years. Kita ada hadapi masalah macam mana kita nak masukkan maklumat yang kita dah consume within 30-40 years kepada pelajar-pelajar ataupun intern yang baru masuk ataupun kepada new people yang masuk. So benda ni akan sentiasa berada fluctuate of knowledge. Bila ada fluctuation of knowledge, fluctuation of information, jadi roadmap kita tu akan sentiasa terganggu. Kita dah buat cun, kita kata, alamak, bos aku dah berhenti lah 2 tahun, start balik daripada mula. So these are the cycle yang sentiasa berlaku. Dekat mana-mana berlaku. Now, bila benda tu dikaji, ya, di-study, mereka mengatakan bahawa kita perlu mencari lompongan, the gap within the experienced people, the experienced data, the experienced gut feel dengan yang baru masuk. There is huge gap. Ingat ya, kita di dalam pembuatan keputusan, samalah kepada guru, samalah kepada pegawai. Ada huge gap. So huge gap ini susah kita nak train setiap hari.
kita ada kerja hakiki kita nak buat training. Kalau kita buat training induction course kita sampai 2-3 minggu, kerja kita start. Now, ini adalah proses yang biasa. Jadi, technologist dah berbincang untuk come up dengan a platform yang kita namakan sebagai virtual reality, ada mixed reality, ada VR, ada AI dan sebagainya. Dan saya ada sedikit pengalaman dengan tim saya yang kita akan share. Kita dah buat projek dengan pihak Indonesia. Malaysia tak panggil tapi kita dah buat ke overseas membantu sekolah-sekolah di sana dalam penggunaan ini. Nanti kita akan share. So, jadi tuan-tuan akan bertanya, aku ni bekerja, apa perlunya aku tahu benda ni? Tak perlulah. Okey. Pada permulaannya kita merasakan tak perlu. Macam handphone, dulu mula-mula kita rasakan benda ni sebagai luxury. Now, telefon adalah satu necessity, dah menjadi keperluan. Samalah dengan transition between typewriter dengan komputer. Saya tak nak pakai komputer, betul. Tapi sekarang ni komputer bukan lagi satu luxury matter. Komputer adalah satu keperluan. Same goes with AI, same goes with VR. Pelajar-pelajar kita, kalau dia tak ada telefon, dia tak akan boleh study, dia tak boleh buat. Ya? Now, jadi saya sekarang ni nak cuba relatekan bagaimanakah VR, AI dan robot yang tuan-tuan boleh gunakan. Pertama, kena faham dahulu. Apabila kita nak buat keputusan, we need the data. Ya? Bila kita perlukan data. Jadi, apa perlunya AI, VR dengan all those technologies, IoT 4.0 semua ni? Okey, begini. Saya bagi contoh ya. Data-data yang kita ada sekarang ni, laporan-laporan yang kita buat ni, semuanya 2D satu. Excel, PowerPoint, kita dapatkan dengan Word. Bagus, kita ada data. Tetapi using the technology, this data pertama sekali, dia boleh simulate sebagai contoh ya. Kita katakan sekarang ni, kita buat satu contoh. Kita kata keputusan kita yang kita ambil buat dekat sekolah ataupun dekat kerajaan, dekat Jabatan Pendidikan Negeri, we have all the historical data. Sekolah ini macam ni, pendidikan dia macam ni, kelulusan dia keluar SPM macam ni, kita buat ya. Kita ada data tersebut. Tetapi kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita simulate sekarang ni, kita membuat simulasi sekiranya pendidikan kita cun cantik, setiap sekolah di Perlis, Kedah, Pulau Pinang sampai Sabah, peningkatan yang meningkat SPM kepada mungkin 50% dapat apa kita katakan dapat keputusan yang baik, boleh masuk universiti. So simulasi kepada universiti macam mana? Cukup tak dia punya hostel? Cukup tak dia punya pendidikan makanan? The trajectory tu ada link. Sekarang ni kita tak ada. Kita dipanggil stand alone decision making. Okay, sekolah buat keputusan sekolah, PPD buat keputusan PPD, IAB ada keputusan IAB. But then using the data, sebagai corporate biasanya kita using the data, we always want to simulate. Sekiranya berubahnya keputusan yang kata bagusnya pendidikan bermula daripada sekolah rendah meningkat, sekolah menengah meningkat, automatically within 5 years, universiti dah kena tambah kantin, kena tambah hostel. Lepas tu adakah kerja mencukupi? Barulah kita tahu. Just doing the simulation of data dengan pelajar, peningkatan pelajar yang bagus, the next 5 years kerja tak cukup. Kenapa? Lulusan dah meningkat, masters dah meningkat, PhD dah meningkat. Boleh tak nampak bagaimana we simulate the data hanya menggunakan IoT. This is what we call big data. Big data adalah massive data yang kita boleh membuat simulasi. Itu salah satu saja. Jadi, bila kita tengok benda itu, barulah kita boleh relate dengan scenario planning. Apakah scenario planning? Sebagai contoh saya bagi tahu. Mungkin bukan di dalam bidang pendidikan, sebagai contoh. Kita mengatakan kita nak lahirkan bayi yang banyak. Kalau kita katakan setiap negeri saja, orang lahir mungkin lebih 1,000. Pada hari ini akan ada penambahan mungkin 5,000 daripada sekarang 5,000 bayi dilahirkan. Apa berlaku dekat kelas sekolah? Apa berlaku kepada universiti? Apa berlaku kepada guru? Cukup tak kita dekat IPG nak churn out the teacher to support the number of bayi yang baru lahir ni? Ini penting sebenarnya. Tetapi kita tidak melihat scenario planning dalam benda tu. Dan bagaimana kita nak buat?
inilah yang kita boleh buat. Kalau kita tidak ada teknologi begini, kita akan sentiasa ke belakang. Alamak, jalan raya, kita rasa jalan raya 2 lane dah cukup, rupa-rupanya 4 lane baru cukup. Kita dah merasakan pembangunan perumahan cukup, tetapi tak cukup. We always trying to find ways. Sebab apa? Kita tidak boleh simulate benda itu. Sebab itulah berlakunya banjir. Kenapa banjir? Okay, saya cerita experience sikit ya. Di Singapura, saya terlibat di dalam pembangunan perumahan ya. Perumahan sebab my master is housing and development. Saya dah buat some development ya. Kita link dengan Singapura. Walaupun saya bersama college, tapi background saya lebih kepada strategi. Di Singapura, kalau kita nak buat pembangunan perumahan contohnya, mereka stick berapa longkang banyak mana, pokok apa yang nak dibuat. Jadi dia panggil urban planning adalah macam tu. Tetapi dekat Malaysia contohnya, kita boleh pergi kat sana kejap lulus, kejap tak lulus, drainage system tidak mengikut. So kita tidak ada data yang sepatutnya. So apa yang saya nak tekankan kepada sini, kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah dengan mengetahuinya ilmu ini, insya-Allah kita boleh buat simulasi. Okey cikgu, untuk sekolah kita, untuk negeri kita, insya-Allah kalau kita boleh performkan pelajar dengan sekolah improve, contohnya guru bahasa Inggeris ke, pelajar dari segi pendidikan ke, dari segi pengetua ataupun bakal pengetua macam mana, kita boleh buat simulasi. Apa kita tahu impact? Oh tak boleh cikgu, kalau kita buat benda ini sepatutnya kita kena sediakan benda tu. So kita ada relation within the ecosystem. Itu satu. The next one, apabila kita ada data, kita ada data visualization. Kita manusia ni adalah visual learner. Kebanyakannya visual learner dan juga kinesthetic. Kita bukan hanya mendengar. Kita nak tengok bentuk. Jadi report-report yang tuan-tuan berikan nanti ni tidak perlu lagi hard copies. Kita save cost contohnya, tetapi dalam bentuk presentation yang lebih memberi impact. Itu penting. Dan data-data yang tuan-tuan kumpul, contohnya data tuan-tuan pakai Excel saja. Kalau kita pakai Excel, berapa banyak data yang kita boleh masukkan. Tetapi if you use IoT, kita ada 3D models, pembuatan keputusan lebih impactful. So, kita boleh melihat sesuatu perubahan, sesuatu keputusan dan sesuatu keadaan yang berlaku di sekolah, di jabatan pendidikan, even di the whole ecosystem. Kita boleh tahu, okey macam ni akan berlaku, macam ni akan berlaku. Itu yang penting. Okey, jadi berbalik kepada kita. Kita tanya balik. Bila kata roadmap tu secara besar kerajaan akan buat roadmap. Kita tengok daripada diri kita KPI, apa yang kita perlu achieve. Dekat mana data yang kita perlukan? Sebagai contoh, kita ambil subjek saja. Sekolah ada banyak subjek. Subjek-subjek ini kita ada data. Sekadar exam. Kita ada data. Lulus tak lulus. Tetapi dengan ada IoT ni, kita juga boleh menilai dan buat assessment dari segi indeks capacity. Contohnya ya. Pelajar-pelajar tersebut kita tengok dari segi mungkin kebolehan berkomunikasi, kebolehan exam, kebolehan akhlak adab. Benda itu dari segi indeks adab dia, indeks dari communication dia, indeks dari pemahaman dia, boleh kita compute dan boleh kita tabulate. Tetapi kalau kita buat dari segi contoh data dengan bertulis saja, boleh. Tetapi ia tidak memberi impact. Jadi contohnya nama saya Azad. Azad sekarang ni kadar dia gendah. Sekiranya Azad ni kita buat 3D, dia bagus English, dia bagus komunikasi, dia bagus akhlak, dia boleh turn around menjadi version 1 Azad. Apa dia akan berlaku? Begini, ini impact dia. Kita boleh simulate benda itu. Jadi ini akan memberi satu impact kepada sekolah, kepada guru dan sebagainya. Samalah juga dengan guru contohnya. Kita boleh ambil model guru yang ada kita sekarang ni, sekiranya kita keluarkan guru daripada universiti ataupun daripada IPG. Guru inilah level dia macam ni. Tetapi kalau kita improve guru ini dengan simulasi maklumat ini, dengan adanya benda ini, guru ini akan menjadi guru version 1. Macam robot, contohnya kita boleh buat version 1, version 2, version 3 dan benda ini boleh dilihat, boleh dimodelkan berdasarkan data. It's all about data. Tetapi kita memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, secara ringkasnya,
Sebelum tu mungkin ada soalan-soalan yang nak tanya. VR, virtual reality. Kalau kita kata virtual reality ni apa? Cerita. Virtual reality ni kita boleh imagine virtual reality. Kita tak pergi lagi ke situ, kita nak pergi ke umrah. Saya tak pernah pergi ke umrah contohnya. Saya nak buat virtual reality. Okey. Tawaf kalau 7 kali, letak manusia. Okey, kita buat simulasi. Manusia tak ramai. Manusia ramai. Macam mana kita nak buat? Oh, kita boleh bayangkan dah. Kalau ramai, kita mungkin attack dekat sini. Kita nak tawaf dekat contoh kata lampu hijau. Kita dah tahu dekat mana. So, kita boleh simulate benda tu dengan menggunakan VR, virtual reality. Tuan-tuan tak ada dekat situ. Para pelajar tak ada dekat situ. Pelajar kata, aku nak jadi pilot. Aku nak jadi cikgu. Aku nak jadi pensyarah. Best ke pensyarah tu? Best ke kerja kat IAB? Kita virtualkan, oh macam ni. So these are part of the points for you to increase the morale of the student, motivate the student. Kalau selama ni kita kata bagus, kerja gaji banyak, tetapi we cannot simulate. Why? Kita semuanya visual learner. Kita nak melihat. So this VR could turn something else kepada pelajar. Okay, kamu kalau kamu ambil dadah, okok macam ni nampak ni. Kamu tak boleh kata ambil okok, jantung sakit, tak nampak. So kita simulatekan betul. Kita nampakkan pekerjaan di pantai, pekerjaan di atas kapal, pekerjaan sebagai pensyarah yang berjaya. So these are what we call VR, which is virtual reality. Dan kita juga boleh tahu, okay cikgu, kalau cikgu improve jadi pengetua, jadi timbalan pengetua, boleh bayangkan macam ni, akan terima anugerah, ini akan dapat. So these are virtual reality. Now, kalau kita kata MR, apakah MR? Mixed reality. Mixed reality adalah gabungan di antara VR, virtual reality dan juga artificial. Okay, artificial reality ni pun semuanya. Artificial reality, virtual reality, mixed reality, semua ni adalah melibatkan teknologi yang memberi kita nampak, memberi kita tahu sesuatu benda yang mungkin bakal berlaku, akan berlaku, ataupun yang kita boleh ubah parameter ataupun boleh ubah. Sekolah ini keputusan biasanya. Sekiranya keputusan di-improve, apakah yang akan berlaku kepada sekolah ini? Alamak, dapat nampak ramai ibu bapa masuk, ramai pelajar masuk. Alamak, parking tak cukup. Berapa parking yang cukup? Kita main agak-agak. Dia VR dengan IoT data-data, dia bukan agak. Dia lebih kepada precise-nya keputusan. Sebab kita nak membuat sesuatu keputusan yang efisien, yang precise. Bila kita buat keputusan yang efisien dan precise, kos kita lebih murah, masa yang kita ambil juga lebih cepat dan sebagainya. So data juga ada dah live. Apabila dimasukkan saja di Sabah, semuanya dah dapat di sini. Itu penting semuanya, ya. Itu adalah salah satu daripada kegunaannya yang kita boleh gunakan. Okey, saya nak stop sekejap sekiranya ada apa-apa soalan daripada pendengar untuk saya cuba jelaskan. Kita ada terima satu sebenarnya, Cik Azad. Okey. Dekat awal ni. Okey, so daripada salah seorang pensyarah IB lah. Okey, so ada tak apa pandangan Cik Azad sebenarnya bagaimana agaknya, sebab kita nampak kelebihan AR, VR whatever lah, IoT tadi semua tu. So pandangan Cik Azad, bagaimana agaknya kita dapat memecut lah atau membantu pihak organisasi atau pihak pemimpin. So dalam kes ni kita ada ramai lah dalam penonton kita ni, sekarang pun dah ada 816 dalam talian di YouTube. Okey. Jadi untuk memecut ke arah pengaplikasian AI, VR dan yang teknologi terkini ni dalam organisasi tu. Terima kasih. Good question. Okay. Untuk menjawab soalan tu, saya ulang, bagaimana kita nak menggunakan teknologi ini untuk pembuatan keputusan supaya kita dapat improve lah, dapat tingkatkan, ya. Okay, ada dua komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen teknologi tersebut. Teknologi tersebut tu bukan kita, maksudnya kita panggil teknologi provider. Ada syarikat ke, ada jabatan ke dan sebagainya, ya. Macam yang saya akan bawa ni adalah teknologi provider yang mereka dah buat di Indonesia, dah melaksanakan, yang mengajar dekat sekolah betul, semua ada, nanti kita tunjuk. So satu teknologi provider. Yang kedua, berdasarkan soalan tersebut,
kita sebagai pengguna, saya anggap diri saya sebagai cikgu, pegawai ataupun pegawai IAB lah, kita kena ceritakan kepada teknologi provider apakah yang kita nak. Sebenarnya cikgu-cikgu, pegawai semua ni ada banyak kehendak, dan kehendak-kehendak ini sebenarnya untuk membantu pelajar lah, untuk membantu pelajar, untuk membantu PPD, untuk membantu jabatan dan sebagainya. Apakah kehendak kita tu? Kita akan kata, kalau boleh aku tahu benda ini, aku nak benda ni jadi macam ni. Sebagai contoh, kita boleh mulakan dengan data yang kita ada. Okay. First step, data apa yang kita ada. Kita list down data. Ini kita panggil diagnose the data. Contoh ya, keputusan pelajar, attendance pelajar, attendance guru, performance pengetua. Kita ada semua benda tu. Okay. Lepas tu kita tanya balik. Daripada data-data ini, bagaimana kita nak menggunakan data-data ini supaya kita boleh improve performance. Saya ulang kita ada data. This is what we call data collection. Data tu markah pelajar, attendance, kita ada semua. Kesian kadang-kadang cikgu semua banyak report tu data. Tetapi kita tak massage the data. Data itu kita tidak gunakan betul-betul. Ini saya cerita sedikit dalam pengalaman dekat corporate apabila saya buat turn around. Maksudnya turn around tu kita masuk kepada organisasi, kita diagnose maklumat yang ada untuk kita improve prestasi. Kita kena ingat, Tuhan Allah buat kita manusia ni mempunyai kekuatan yang berbeza. Samalah juga dengan pelajar Kita tak boleh dapat pelajar perfect. Pelajar ni ada kebaikan, ada kelemahan. We have to face the reality. Saya bercakap ni bukan saya nak backup apa-apa, saya cakap di segi industri. Apabila saya masuk kepada organisasi, saya kena buat turn around. Kita panggil talent development. Di dalam pembuatan talent development, ada setengah bosses mengatakan, Azad and your team, kita nak improve semua benda ni. Saya kata, yes. Theoretically boleh. Tetapi kita kena check. Manusia ada yang kekuatan kat sini, ada kelemahan kat sini. Jadi kita ada benchmarking yang realistik. Kita bukan robot semua cakap Inggeris bagus, cakap Perancis bagus. Tak boleh. Dia manusia, dia memang ada benda tu Jadi, berdasarkan data yang kita ada, kita boleh buat simulasi mengatakan bahawa pelajar bernama X ni, kalau kita improve macam mana pun, dia hanya boleh pergi kat sini, kat sini, kat sini. Jadi kita tahu dah dekat mana dia boleh pergi. Jadi simulasi data tersebut, performance tersebut, attendance tersebut semua, kita kena team up dengan teknologi provider. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan soalan tadi, bagaimana kita nak improve? Kita nak improve berdasarkan goal masing-masing. Cikgu ada benda apa outcome yang dia nak buat. Pegawai PPD ada outcome tersebut. IAB ada outcome dia kerana masing-masing sedang membuat keputusan. Tetapi dengan menggunakan teknologi ni, benda yang paling cepat adalah anda boleh nampak pembuatan keputusan dan result itu immediately. Masukkan data, keluar. Masukkan data, keluar. Tetapi teknologi provider ini, mereka tidak tahu apa yang anda nak. Jadi anda kena beritahu bahawa daripada data pelajar ini, kami nak tengok apa. Daripada attendant ini, kami nak tengok apa. Guru-guru, pegawai-pegawai perlu list down permulaan cadangan saja. List down dahulu apa data yang ada dan tuan-tuan nak data ini keluarkan apa. Satu. Dan yang ketiga, daripada data yang dikeluarkan ini, apakah tindakan yang boleh diambil? Saya ulang. Pertama, kita ada data yang ada. Daripada data tersebut, apakah outcome yang kita boleh? Dan daripada outcome itu, next course of action, tindakan selanjutnya. Jadi bila kita nak improve sesuatu, saya masuk untuk improve organisasi, tuan-tuan untuk improve pelajar, untuk improve jabatan dan sebagainya. So bila kita nak improve, kita ada satu soalan. What's next? Apa yang kita nak buat? Kita ada data. So what's next? What's next itulah kita nak gunakan data bahawa sekiranya saya mengambil tindakan A akan jadi begini. Tindakan B akan jadi begini. Tindakan C akan jadi begini. Yang tu yang kita panggil simulasi data. Saya ulang sekali lagi. Di dalam sekolah mengatakan, cakap kat pengarah ke, dekat pengetua. Now, kita ada data, bos, kita ada data. Sekiranya kita buat begini,
akan berlaku simulasi 1, simulasi 2, simulasi 3. Barulah kita kata, okey, daripada 3 simulasi tersebut, kita elok buat keputusan begini. Itu penting. Saya bercakap begitu. So, di dalam keputusan corporate contohnya, kita akan masuk, kita buat diagnose all the data dan kita kata, okay, I need the projection of 3 simulation. Simulasi situasi, scenario, planning. Kalau ini jadi. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan tak susah pasal teknologi, ada banyak teknologi provider. Cuma sekarang ni untuk membolehkan tuan-tuan hanya tahu saja masukkan data. Tak tahu teknologi pun tak apa, tahu masukkan data, tetapi tuan-tuan kena tahu bahawa aku nak data ini memberikan aku informasi ini. Itu saja. Tapi pada sesi ini saya bukanlah nak mengajar semua tu, cuma nak bagi tahu hubungan, the relation between your data that you have within yourself, within your organisation, within your unit, dan tuan-tuan kena tulis daripada data ni aku nak apa. Itu kena tulis. Aku nak apa itu, tuan-tuan kena berbincang, do the brainstorming. Data apa aku nak dan what is next. Daripada data tersebut aku nak buat apa? Bila aku nak buat apa, itulah merupakan decision making. Now, masuk teknologi supaya decision making itu dibuat dengan lebih cepat, dengan lebih berkesan dan lebih efisien. Itu sedikit sebanyak saya boleh terangkan. Okey, ada soalan-soalan lain ke? Masa ni belum ada, tapi mungkin daripada saya lah yang ini kan. Okay. Berdasarkan perkongsian Cik Azad tu lah, senang kata bukan mudah lah untuk kita berubah ke arah pengintegrasian teknologi ni. Mungkin Cik Azad ada pandangan atau cadangan apa agaknya persediaan lah dari peringkat awal ni mungkin dalam untuk kita berubah tu maksudnya. Okay, terima kasih. Saya ni background bukan IT pun. Saya bukan background VR pun. Saya adalah orang non-IT. Okay, begini, pertama sekali pandangan saya lah, pertama kita kena ada kesedaran ataupun awareness. Saya sebenarnya 2 tahun lepas tu saya anggap macam saya ni bukan orang IT, bukan multimedia, tak perlu. Pertama, awareness. Saya sedar bahawa saya kena tahu. Sebab kalau saya tak tahu, saya ketinggalan. Kenapa? Kerana kalau saya selfish. Pertama, jangan selfish. Kalau saya selfish, saya kata aku tak nak tahu. Tak boleh, kerana saya rasa saya berinteraksi dengan syarikat. Saya berinteraksi dengan manusia. Sekiranya saya tak tahu teknologi ini, macam mana saya nak cuba membantu organisasi untuk improve, kerana teknologi ini sebenarnya bukan saya nak atau tak nak. Teknologi ini adalah merupakan keperluan. First, kita kena aware. Bagaimana kita nak aware? Tuan-tuan tak susah. Buat permulaan ini, cadangan saya, tuan-tuan dan puan-puan, mula baca definisi sikit aja. Apakah VR, virtual reality itu apa? Apakah AR, augmented reality itu apa? Apakah AI, artificial intelligence itu apa? Hanya membaca sedikit sebanyak bagi saya is all about attitude lah. Kalau kata seminggu sekali, 2 kali kita baca saja. Kita baca on the surface level. Tidak perlu deep dive lagi. Tak perlu membaca journal, tak perlu. Baca artikel yang di atas tu sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok ya. Setiap artikel dalam Google, dekat Harvard Business Review ke, dia ada tulis, tengok. 1 minute, 2 minute, 3 minute. Pilih artikel yang dia tulis 3 minit cukup. Sebab maksudnya kalau you baca daripada ayat mula sehingga akhir tu 3 minit saja. Saya tahu tuan-tuan semua sibuk, tapi 3 minit insya-Allah. Pilih artikel within 3 minutes. Dapatkan yang berkenaan dengan virtual reality, IoT dan big data. Big data is important. Itu permulaan awareness. Selepas itu, tuan-tuan boleh lihat. Dia panggil relation ataupun hubungan. Dalam Melayu tak banyak lagi artikel sekarang ni, tapi hubungan big data dan pembuatan keputusan. Relation between big data and decision making. Itu saja buat permulaan. Jadi tuan-tuan akan didedahkan dengan big data ini. Lepas tu tuan-tuan akan boleh sebagai seorang yang waras, biasanya kita akan cuba relate artikel yang kita baca itu dengan situasi kita. Okey, big data ini macam mana aku cuba apply? Aku cuba apply dululah. Okey, contoh dengan pelajar, seperti itu. Pelajar atau staff kita biasanya. Ini antara benda yang simple saya buat. Tapi bukan dengan education, dengan jabatan corporate ya. Apabila kita masuk, kita bertanya kepada staff contohnya,
what do you want and what do you expect. Satu, what do you want, what do you expect, and how to improve yourself. What do you want, what do you expect, and how to improve yourself. Kita tanya pelajar, apa yang kamu nak? Apa yang kamu expect daripada sekolah ini? Dan kalau kena improve, kamu nak improve apa? Samalah juga dengan staff kita. So daripada situ, itu adalah pengumpulan data. Ya, data dia ada dua. Satu data yang bertulis, satu data observation. Okey. Kalau saya kata sedap contohnya, saya makan kari ikan tu sedap. Kita tidak boleh letak parameter sedap itu. Tetapi dengan big data, apabila kita compute banyak-banyak, sedap itu kita boleh letak sedap ni 7.5 sedap ke, 6.9 sedap ke. Dan itulah maksud saya, benchmarking data itu, macam tadi saya cakap KFC ke, apa yang ada dekat Sabah nanti ni, kita boleh buat parameter apa yang berlaku kat Perlis, Sabah ke KL, hampir sama. Kalau mereka kata sedap 7.5, insya-Allah kita dah dapat level tu. Barulah kualiti pendidikan, barulah kualiti teaching and delivery, barulah bila dikatakan cikgu tu bagus. Kalau cikgu tu bagus, that level of BAGUS bagus tu, dah orang dah tahu dah. Itu maksud saya ya. Itu antaranya doktor. Pertama kita create kita awareness, sedikit membaca, dan yang kita boleh buat adalah kita cuba apply apa yang kita baca tu within our context. Itu sedikit pandangan saya doktor. Okay, terima kasih Cik Azad. Okay, mungkin Cik Azad boleh kongsikan lah lagi macam tadi Cik Azad ada terangkan benefits lah atau faedah yang kita boleh dapat daripada teknologi ini, terutama dalam membuat keputusan. Apa lagi agaknya faedah atau manfaat yang kita boleh perolehi daripada pengaplikasian teknologi ini? Okey, dalam pengaplikasian ya, atau the application of technology, apa yang kita dah buat sekarang ni adalah dari segi kita nak memberi satu impact kepada organisasi. Okey, kita tengok impact tersebut. Biasanya impact tersebut adalah dari segi tindakan ataupun action plan. Okey, biasanya di dalam data ni, okey ni ini saya letakkan ya, apa yang kita buat. Kita letakkan very simple, situasi kita bekerja. Situasi kita bekerja pada hari ini, kita dah ada data, historical data yang 1 tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Kita masuk contohnya yang kata physical space dekat sini. Kita masuk meja kita kat situ, kursi kita kat situ, kita tak tahu. Kalau dengan data ini sebagai contohnya, benda yang simple saja dengan data yang kita ada IoT data, kita boleh tahu bahawa dengan mengubahnya orientation of working space pun, kita ada sun orientation masuk, kita boleh beritahu okey kalau cukup tak vitamin D. So benda-benda ini nampak dianggap sebagai satu benda yang remeh. Tetapi kalau kita buat betul-betul menggunakan big data, anda nak buat sesuatu keputusan itu, meja nak letak dekat mana, buku apa nak pakai, color apa nak pakai, semuanya ini sebenarnya memberi impact. Sebagai contoh begini, saya punya cerita banyak apabila kita buat di syarikat corporate lah. Apabila nak masuk di syarikat corporate, kita tahu kawasan tu. Macam sekolah lah, saya bagi contoh sekolah ya. Sekolah kita dah calculate berapa besar sekolah tersebut, dekat mana kursinya, dekat mejanya. Kita biasanya kita kata, kita susun dululah, nanti kita tengok cukup tak cukup. Kita beli dululah, cukup tak cukup. So benda ini melibatkan bajet. Kalau kita bekerja dekat corporate, bajet is very crucial. Jadi kita nak minimizekan risiko kita is all related to budget. Itu contohnya. Maksudnya di sini, impact yang kita berikan bukan sekadar keputusan kita di dalam membuat keputusan dalam mesyuarat, keputusan untuk kita hasilkan pekerja. Even nak masuk office, kita nak letakkan orientation, kita nak memberi feeling, sebab orang bekerja ni manusia ni ada semangat kejap tinggi, semangat kejap rendah. Di dalam dunia organisasi, saya mengatakan we don't manage the company, you don't manage the school, you don't manage IAB, you manage the people, and the people will manage the company, the people will manage the organisation. Sebenarnya kita nak kena tingkatkan moral, kita kena tingkatkan motivasi. You akan kata, saya bos, saya manage syarikat ni. Bos tu tak manage syarikat. Bos yang baik, dia manage the people.
Jadi berbalik kepada IoT, berbalik kepada big data, kita nak improve performance sebenarnya, we need to improve the performance of the staff. Staff ni kita kenal ke? Aku dah kenal dia, dia dah kerja aku 20 tahun. Itu dari segi pengalaman. Kita tidak tahu, with big data, kita diagnose diri tu. Kehendak dia bagaimana, expectation dia bagaimana. Dan benda-benda inilah, kalau kita tanya expectation dia nak improve benda, data-data itu kita ambil, kita gather, kita masah, baru kita tahu, okay, Azad, to improve him, ini kita kena buat. Dr. Rahayu, ini kita buat. Jadi sebagai pembuatan keputusan, kita mengatakan, now, in order for me to improve my organisation sebenarnya, bukan apa yang kita buat, ini yang kita kena buat. Jadi, pembuatan keputusan kita lebih tepat dan lebih cepat. Tapi di Malaysia, indeks yang kita tengok tidak ada benda tu. Indeks kita kapasiti pembangunan prestasi sekolah, pembangunan prestasi organisasi masih tidak ke arah tu. Sebab di overseas sebagai contohnya saya bagi tahu, apabila kita masuk big data. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita masuk, kita nak menilai sesebuah sekolah, apa yang dinilaikan? Berapa ada bangunan, tanah besar mana, tetapi ada tak dinilai bahawa pengalaman guru tersebut 20 tahun, artikel dia keluar buat apa, dia dah menang award. Benda-benda itu sekadar resume saja. Tetapi tidak di-valuekan tentang, Dr. Rahayu berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan artikel dia, berdasarkan thesis dia contohnya, apa semua, value dia ada X amount. Sebab kita tidak ada capacity index tu. Tetapi overseas dah ada. Sebab itu sebagai contoh, saya terlibat dengan satu projek di Belum, di Belum Perak. Ini bukan berkenaan dengan education, tetapi berkenaan dengan big data. Okey, satu syarikat datang daripada Switzerland, mereka masuk ke Malaysia, mereka pergi kepada hutan Belum. Kita di Malaysia, bila kita cek hutan-hutan, mereka kata, value pokok hanyalah berapa puluh juta, berapa ratus juta. Tetapi syarikat daripada Switzerland tu masuk menggunakan big data, dia kata Belum punya area boleh ada nilai berbilion-bilion. Nilai apa? Bukan nilai pokok. Dia buat big data simulation. Satu pokok boleh hasilkan makanan ni, minuman ni jadi vitamin. So dia simulate the data. Macam mana kita nak tahu? Sebab kita tak ada big data. Kita tak ada VR. Kita tak ada benda tu. So itulah teknologi. Jadi kalau orang nak datang ke kita, contohnya gaji kita, cik berapa gaji you? Saya ada pengalaman, ini resume saja. Gaji you begini. Tetapi kenapa banyak orang lagi pergi keluar? Saya cakap ini bukan sebab any politik, saya cakap sebab dinilai. Anda dinilai. Your intellectual property, your pengalaman, apa yang anda cakap itu dinilai. Itu penting. So maksudnya di sini, penilaian dari segi manusia, indeks kapasiti pelajar, indeks kapasiti guru, indeks kapasiti pegawai-pegawai ini boleh dinilai semula berdasarkan big data. Kerana apa? Kerana nilai diri anda, nilai diri manusia, tak termasuk lagi nilai organisasi itu, kita ada parameter-parameter yang tentu. And this is the interesting part of big data. Nilai diri, nilai sekolah, nilai keputusan itu berbeza, langsung berbeza kalau anda masukkan parameter-parameter itu. Itu maksud saya. Dia bukan agak complicated permulaan ni. Saya nak simplify bahawa dengan menggunakan big data, data besar, maklumat-maklumat yang anda dapat itu masif, banyak, dan anda sekarang ni anda boleh tahu bahawa pelajar ni simple. Kenapa kita nak bagi semua benda ini? Pelajar ni dia tak boleh pergi akademik. Daripada awal lagi, with all the parameter, daripada awal kita push dia kepada TVET. Cikgu-cikgu ini, you tak boleh push ke sini, you push ke sini. You know where to put the people. Sebagai contoh, kalau kita ambil Ronaldo, semua pemain adalah striker dalam satu tim. Neymar ada, Ronaldo, semua striker. Pasukan bola tu akan kalah. Why? Because you need to put the strength at the right places. Kita manusia ni menggunakan satu strength. Kawan tu mesti perform macam tu. Semua manusia nak perform macam tu, which is wrong. We need to put the strength at each place. Right, barulah boleh. Jadi itu yang saya beritahu. Bagaimana kita nak tahu benda ni? Kita akan kata, panggil cik tu lah. Panggil datuk ni lah. Dia tahu, dia ada pengalaman. Tetapi datuk tu nak hidup berapa lama? Takkan datuk tu kita nak letak pada setiap negeri? Tak boleh. That experience has to be
gadget, letak dalam big data, jadi pengalaman tuan-tuan itu dirobotkan, diautomatedkan supaya semua sekolah boleh improve benda yang sama. Kalau dulu kita ingat ada dulu yang menteri, Timbalan Menteri yang Mary tu. Sebab dia dah improve satu sekolah. Tetapi bagaimana kita nak ambil semua data tersebut, kita automatedkan supaya benda tu boleh dilaksanakan. Sebab tidak ada data tu. Itu sebagai contoh yang saya nampak. And the corporate level is doing that supaya pembangunan individu, pembangunan organisasi dapat diselaraskan sebab kita ada proper benchmarking. Itu lebih kurang, Doktor. Okey, terima kasih Cik Azad. So, kita ada terima soalan ni. Okey, daripada Cikgu Sulastra Latif. Saya tak pasti daripada mana. Okey, tak apa. So, berdasarkan pengalaman lah dan pemerhatian Cik Azad selama ini, so ada tak cadangan atau pandangan Cik Azad lah untuk memberikan cadangan kepada pihak KPM mungkin agar teknologi yang disebutkan tadi dapat diterapkan kepada pelajar-pelajar? Okey, terima kasih soalan. Saya datang ini dijemput dan saya cakap kat doktor, saya rasa benda ni perlu. Saya cakap saya guru. Ibu bapa saya guru. Dan apabila pengalaman saya di luar negara, saya melihat bahawa saya rasa sayang kalau benda ni tak diterapkan. Jadi berdasarkan soalan tersebut, saya tidak ada kapasiti. Tetapi sekiranya ada keperluan dan kehendak, saya willing untuk bekerjasama dengan IAB untuk present kepada kementerian. Sebab teknologi ini perlu, tetapi saya tahu kalau kita nak present kepada kementerian akan tanya semula, adakah perlu oleh guru, perlu. Kalau kita ada, maksudnya bukan sebulat suara lah, ramai yang mengatakan benda ini perlu, anda boleh macam mengatakan pada IAB, saya boleh bekerjasama dengan IAB untuk membawa teknologi tersebut. Teknologi tersebut ni maksudnya teknologi yang boleh diguna pakai di pihak IAB, di pihak sekolah, di pihak PPD dan sebagainya. InsyaAllah, saya adalah beberapa tim. Contohnya yang sekejap lagi nak masuk ni, sebelum dipanggil pun saya memang workout ni sebab saya buat strategic planning. Bila dipanggil oleh Indonesia team, kita pergilah. Kita bukan memilih, maksudnya siapa yang panggil kita pergi. Jadi bila doktor panggil saya kata, insyaAllah doktor, kami akan tunjukkan apa yang kami telah buat dan sedang buat walaupun di luar negara. Tapi benda ni pun dengan sekolah. Jadi insya-Allah saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat keberkesanan sekiranya ada. Sebab saya pasti guru-guru ni apa-apa pun mereka nak push supaya sekolah improve, jabatan improve dan PPD improve, insya-Allah. Saya willing to work together insya-Allah untuk bersama. Tapi bukan saya ke depan lah. IAB lah ke depan. Saya sebagai orang kata apa? Teknologi people aja untuk membantu IAB, insya-Allah. Terima kasih soalan. Terima kasih. Okay, pada pandangan Cik Azad lah, adakah kami lah di Kementerian Pendidikan, mungkin di sekolah, di IAB sendiri mungkin bersedia lah untuk menerima teknologi yang Cik Azad terangkan tadi ni? Okey, bagi saya, ini saya cakap sedikit bukan twist tapi benda yang tricky. Sama ada kita sedia tak sedia, kita lihat kita punya segmentation, our target market. Who are our target market? The students. Student inilah kita punya the jewel, the babies. Kita nak tak nak, kita terpaksa absorb. Kalau kita nak, lebih bagus. Kalau kita tak nak pun, kalau kita tak nak, kita kata aku tak nak teknologi ni, kita fikir balik. Apa nak berlaku kepada anak aku, bakal cucu aku, generasi aku. Sebab mereka lah yang akan embrace this teknologi. Kalau kita tak bagi kepada mereka, sayanglah. So bagi saya, pertama sekali, tak susah teknologi ni. Bila anda tahu, senang sebenarnya. Sebab dia macam pakai calculator aje lah seolahnya. Tapi kalau dengar bunyi besar, sebab tuan-tuan dan puan-puan bukan buat programming. Tuan-tuan dan puan-puan bukan buat teknologi. Tuan-tuan hanyalah sebagai user. Dan user experience. Tuan-tuan boleh check UX. Ni term baru lah. Term ni dia dah macam term yang baru. UX. U dengan X. User experience ini cukup mudah. Masuk, klik 2-3 benda, jalan. Dan big data, VR dengan AI ni sebenarnya boleh digunakan untuk sesiapa saja dan mudah. Jadi switch on, masukkan, keluar result. Jadi saya rasa dengan kebijaksanaan guru-guru kita ni, kalau anda boleh membaca, menulis tu, insya-Allah lah. Itu tak susah.
Cuma bagi saya satu lah sebenarnya. Saya cakap dari segi hati ke hati ya. Kalau kita ada rasa ingat nak membantu generasi kita, insya-Allah kita boleh. Kalau kita ada keinginan betul-betul nak membantu generasi kita, para pelajar kita nak improve, insya-Allah teknologi ni kita akan membantu. Tim saya, kita dah buat dekat Indonesia sebab nak beri contoh yang sebenar. Mereka akan tunjuk sekejap lagi, tuan-tuan akan tengok betapa senangnya. Senang bukan apa, pembelajaran itu senang. Cikgu-cikgu pun mudah nak mengajar dan para pelajar mudah nak absorb, insya-Allah. Okay, saya untuk next phase ni, fasa seterusnya saya nak serahkan kepada tim saya, iaitu Zairul. Mungkin Dr. Zairul untuk mungkin moderator masuk dulu. Zairul akan cuba teruskan untuk dari segi aplikasi yang telah dibuat, insya-Allah. Sekiranya ada apa-apa soalan, teruskan bertanya, insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Azad. Saya difahamkan kita akan bersama-sama dengan pasukan teknikal. Betul ke Cik Azad? Ya, betul. Kita ni dah boleh ke? Boleh sila. Tuan Zairul dah ada ke? Ya. Ada, saya dah ada. Okey, silakan. So untuk makluman peserta dalam talian lah semua ya, sebenarnya kita ada bersama-sama dengan pasukan Cik Muhammad Azad dan pasukan teknikalnya. Mereka akan membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan aplikasi kecerdasan buatan dalam pendidikan. So perkongsian ini akan merangkumi pelbagai kegunaan teknologi ini dalam pendidikan menggunakan AI, web XR dan AR. Jadi kita ada bersama-sama kita saya nampak Cik Zairul tadi. Cik Khairul ada ke? Cik Khairul Anwar? Tak, Cik Zairul saja sekarang. Okay. Oh, Cik Zairul saja. Okey, so kita ada Cik Zairul Isham bin Abdul Malik. Jadi untuk menerangkan sedikitlah atau membuat sedikit demonstrasi sebenarnya berkaitan dengan aplikasi teknologi ini. So kita nak tengok video dulu Cik Azad macam mana? Okey, boleh. Okey, sekejap ya. Baik, terima kasih Dr. Rahayu. Okay. Sila Cik Zairul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya minta maaf saya tak boleh nak on kamera. Semalam saya kontak rapat dengan orang positif COVID dan hari ni kuarantinkan diri dalam bilik. Jadi tak berapa sesuai untuk dipaparkan di khalayak umum. Jadi sambil kita melihat video, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada perkara yang membawa kita berbincang tentang AI, AR dan VR. Ia bermula daripada revolusi industri 4.0 dan kemudian kerana COVID, jadi isu ini, teknologi ini dipercepatkan. Dan yang paling penting kita melihat sejak awal tahun 2020, syarikat-syarikat industri utama yang mengaplikasikan teknologi AI, VR, AR dan sebagainya ini sudah mewujudkan satu jawatan penting dalam management. Kita hari ini kita mendengar tentang jawatan Chief Digital Officer ataupun ada yang memanggilnya sebagai Chief Digital Transformation Officer. Jadi ini bermakna lonjakan daripada revolusi industri 4.0 dan juga kewujudan jawatan penting dalam top management di banyak industri utama. Ini adalah sesuatu yang pada saya harus kita terokai bersama-sama. Kita mengalami ledakan teknologi yang sedang berlaku supaya kita menjadi sebuah negara yang maju bersesuaian dengan wawasan dan gagasan negara. Jadi apa yang kita sedang lihat sekarang ini adalah teknologi yang kita panggil augmented reality, AR. Kerana isu utama di Asia, bukan hanya di negara kita, di Asia terutamanya, adalah untuk mengadaptasi teknologi AI, AR, VR dan juga menyertai revolusi industri 4.0 ini. Isu yang paling utama adalah kita dikekang oleh kewujudan data. Jadi bila kita bercakap tentang nak implementasi teknologi AI dan sebagainya, masalah utama kita adalah kita tidak memiliki data yang cukup banyak. Dan data-data ini harus dalam keadaan bentuk digital. Jadi bila saya mulakan pembentangan ini dengan video tadi, AR adalah satu pilihan yang selamat dan yang paling cepat.
cepat ni dalam lingkungan 3 ke 6 bulan untuk kita implementasikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam video yang sebentar tadi, apa yang berlaku adalah kita menggunakan teknologi terkini. Semua orang ada handphone, most of the people ada tab dan sebagainya. Dan kita menggunakan teknologi lama, iaitu bukan teknologi lama, teknologi sedia ada iaitu buku teks, majalah dan sebagainya untuk kita sinkronisekan, kita asimilasikan dengan penggunaan AR. Jadi contoh dalam yang the approach, kita punya pendekatan adalah kita menggunakan buku teks yang digunakan oleh anak-anak di sekolah dan kita enhance apa yang ada di dalam buku teks tu. Sebagai contoh, kalau dalam buku teks kita ada menceritakan sesiri, lukisan gambar yang menunjukkan bagaimana bentuk ataupun struktur lita sesiri, lita selari. Tapi dengan menggunakan teknologi AR, kita boleh mewujudkan animasi. Jadi anak-anak kita boleh melihat bagaimana arus elektrik itu bergerak. Contoh dalam video ni, dia keluar satu animasi yang interaktif. Jadi anak-anak boleh melihat, skru boleh dibuka, skru mana yang perlu dibuka dahulu dan sebagainya. Rather than hanya di atas kertas yang berbentuk 2D. Jadi dalam melalui pengalaman kami, ini adalah teknologi yang paling cepat untuk kita adaptasi. Kerana masalah di Asia adalah kita tidak memiliki data yang mencukupi untuk kita menyertai revolusi industri 4.0. Okay. Itu yang pertama. Kita boleh tukar kepada slide seterusnya, Dr. Wahyu, yang tadi, yang sebelum ni, yang the approach. Okay. So, dan kita nak buat pendekatan untuk menyertai AR dan juga AI ni semua, sebenarnya yang paling penting adalah pengisian dan juga input daripada tenaga pengajar, pendidik dan juga pembuat dasar lah. So IAB dan guru-guru harus memberikan satu input yang benar, yang betul, yang membawa hala tuju kepada pendekatan sistem pendidikan di Malaysia lah. Kerana kami adalah teknologi provider. Kita sediakan kereta, tuan-tuan dan puan-puan adalah pemandu yang akan membawa kita ke destinasi yang tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami, lebih arif tentangnya. Dan yang ketiga, kita perlu untuk develop ataupun kita mereka konten ataupun bahan-bahan dalam bentuk 3D. Kerana bila kita ada bentuk 3D ni, dia akan boleh dilakukan dalam animation, video, audio, AI, segala perkara yang menjadi teras kepada industri 4.0 punya revolution perlu kepada 3D punya data. Raw data dia perlu dalam keadaan 3D. Jadi ini yang menjadi masalah kepada banyak pihak. Dan inilah yang kita cuba address sebenarnya. Dan final product akan boleh digunakan dalam mobile, iOS, Android dan sebagainya. Jadi dan akhirnya student dan para pelajar dan cikgu kita boleh bersama-sama menggunakan aplikasi maya, aplikasi virtual, AI dan sebagainya untuk memberi satu experience pembelajaran yang lebih baik. Dan untuk management juga adalah satu keadaan yang lebih memudahkan, lebih komprehensif dalam pengurusan terutamanya record keeping dan sebagainya. Boleh kita pergi ke slide seterusnya, Doktor? Lagi satu. Okey. Yang merah tadi. Okey. So ini adalah report yang diguna pakai untuk kami dalam perbentangan ini. Kajian di seluruh dunia yang dibuat. Kita abaikan 1, 2, 3 yang di atas tu. Jadi sektor pendidikan, education adalah sektor yang keempat. 41% yang memberi feedback, memberi maklum balas bahawa VR headset, penggunaan AI, teknologi maya terkini ini adalah penting dalam memacu masa depan. Okay, jadi macam yang saya cakap, education ni adalah penting kerana Asia, kenapa industri 4.0 tidak bergerak sepantas negara-negara di Eropah.
kerana industri di Asia mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Kerana mereka berpendapat kalau mereka nak jump to the industry 4.0, mereka perlu bahan mentah, iaitu raw material mereka adalah student yang graduate daripada institusi pendidikan yang menjadi pekerja. So dan mereka merasakan ini tidak berlaku lagi di Asia. Mereka mengatakan student di Asia tidak memiliki knowledge, keupayaan yang mencukupi untuk menjadi pekerja dalam industri 4.0 punya revolution. Jadi dia orang tak nak, industri tak mahu keluarkan bajet yang double untuk train new employee dan sebagainya. Jadi kat sinilah pada pendapat kami, daripada pengalaman yang kami ada, di mana institusi pendidikan harus berperanan untuk memberikan basic ataupun kelengkapan kepada student yang akan keluar kepada sektor pekerjaan agar mereka memiliki trust untuk menjadi pemain industri dalam industri 4.0. Okay, kita pergi slide seterusnya. Okay, so ini adalah application yang biasa berlaku di sekitar Asia. Dia sudah berlaku sedikit-sedikit. Yang paling dekat dengan kita setakat ini yang pada pendapat kami mengalami revolusi yang agak menarik adalah di Indonesia dan Filipina. Jadi pertama kerana mereka mempunyai negara kepulauan yang besar. Jadi mungkin keperluan kepada mereka untuk distance learning adalah penting. Kerana itu mereka agak terkedepan daripada kita dari segi mengaplikasikan teknologi terkini. Sebab mereka negara pulau yang banyak, jadi mereka merasakan ini adalah sesuatu yang boleh membantu untuk kecapaian pendidikan kepada kepulauan-kepulauan yang jauh daripada pusat pentadbiran. Yang keduanya adalah natural science. Natural science adalah keadaan di mana kita boleh memberikan pengalaman kepada para pelajar, kepada student untuk melihat sesuatu yang sebenarnya dalam dunia nyata adalah mustahil untuk kita lihat. Kita nak lihat jantung berdegup dalam video, kita dah pernah lihat selama hari ni. Tapi kita nak lihat bagaimana pergerakan pembuluh darah dan sebagainya, itu adalah keadaan-keadaan yang boleh dibantu dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence, VR, AR dan sebagainya. Dan seterusnya history lesson. History lesson di Australia, apa yang mereka lakukan adalah mengenai teknologi AI ini, kalau mereka bawa field trip student, so kalau menggunakan telefon tu mereka boleh recreate scenery pada tahun waktu tertentu yang menjadi sejarah dalam negara mereka. Kalau saya nak bagi satu analogi, mungkin kalau kita pergi ke kota Formosa di Melaka, so bila kita aplikasikan teknologi ni, pelajar boleh gunakan telefon mereka dan kita akan dapat recreate satu simulasi bagaimana Portugis menyerang pada tahun 1400, saya tak ingat 60-an dulu. Jadi benda-benda begitu boleh dilakukan. Jadi mereka bila ditanya kenapa mereka melakukan scene yang begitu, supaya dia punya tujuan adalah supaya pelajar lebih memahami sejarah, lebih mencintai negara dan akan lebih merasai ini yang berlaku kepada negara pada di awal-awal penubuhan negara bangsa Malaysia kan, benda-benda macam tu. Dan seterusnya adalah foreign language. Kebaikan AI kepada foreign language adalah dengan menggunakan algoritma tertentu. Foreign language, contohnya bahasa Inggeris lah, kalau kita bercakap tentang situasi di Malaysia. Dalam satu kelas, kalau kita belajar kelas bahasa pun, lebih daripada 5 orang pun kita tidak boleh dapat menangkap kesalahan-kesalahan kecil yang berlaku dalam pertuturan bahasa Inggeris pelajar. Tapi menggunakan AI, kerana ada algoritma yang akan semak dan imbang perkataan itu betul atau tidak. Menggunakan teknologi AI, setiap perkataan yang dituturkan oleh setiap pelajar akan dibetulkan. Kerana kita dah letak algoritma standard English yang sebetulnya, yang sebenarnya. Sama ada kita bercakap tu menggunakan perkataan yang betul, grammar yang betul dan sebagainya, kita boleh letak algoritma tu. Jadi ia boleh membantu. Dan yang kedua, kerana pelajar berinteraksi dengan
dengan mesin, dengan komputer. Jadi sifatnya yang malu untuk bercakap bahasa Inggeris di depan orang itu boleh dihilangkan. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang boleh membantu dalam dalam aspek bahasa. Dan virtual field trip yang macam saya cakap tadi di Australia dan sebagainya, so kita boleh bantu untuk recreation, untuk bantu untuk memberi maklumat. Contohnya dalam kalau masuk ke dalam hutan, scan pokok dan kita boleh tahu pokok ni pokok jenis apa, sudah berapa lama dia berada di situ, apa kegunaan, kesannya, kenapa kita simpan pokok dan sebagainya. Jadi ia lebih memberi mencerna keinginan, sifat ingin tahu pada pelajar dalam field trip dan sebagainya. Next Doktor. Okay. So jadi ini adalah antara yang setakat pengalaman kami yang kami rasa memberi faedah dalam AI VR education system, kerana generasi Gen Y, Gen Z ni daripada umur 2 tahun mereka dah biasa dengan telefon, biasa main game dan sebagainya. Jadi dunia mereka adalah itu. Tapi kalau dibawa ke dalam kelas, bahawa mereka menggunakan device ataupun perkakasan yang mereka sudah guna pakai sejak daripada awal usia mereka. Jadi kita cuba untuk memberi mereka satu pengalaman yang okay, this is not boring, this is macam main game tapi is learning experience, something like that. Itu yang kebanyakan negara cuba lakukan. Saya tak pasti, saya bukan tenaga pendidik, tapi yang feedback yang kami dapat begitulah. Dan power of artificial intelligence ni dia boleh automate perkara-perkara yang membebankan sedikit ataupun menyusahkan dari segi penyampaian pendidikan, untuk grading, administrative work kan dan sebagainya. Okay, yang saya akan tunjukkan sedikit dalam slide yang seterusnya macam mana kita dah buat. Okay, saya di awal-awal tadi saya bercerita tentang isunya adalah kita kekurangan data untuk bermula dan masuk ke dalam dunia AI VR ni. Jadi kita sudah menyedari hakikat itu. Kami dan juga rakan teknologi kami sudah melakukan hampir 1-2 perkara basic untuk diguna pakai dalam masa 3 ke 6 bulan seperti yang saya cakap awal-awal tadi, supaya masalah kekurangan data ni boleh kita atasi. Jadi kita ada mereka enhance daripada buku teks yet to be approved, dan kami dah check dengan kementerian tidak akan approve apa-apa sebab kami bukan menukar konten dalam buku teks, cuma ini adalah enhancement dari apa yang ada dalam buku teks. Jadi kalau doktor boleh pergi ke slide seterusnya, apa yang kami dah buat sedikit sebanyak, yang ada form 1 mathematics, ada a few subject yang kami dah letakkan enhancement yang boleh menggunakan teknologi VR dan AI dalam buku teks sedia ada mengikut KSSM lah. Tapi kami cuba dapatkan approval, tapi memang kementerian tak akan bagi approval sebab kami bukan menukar silibus, dia adalah enhancement. Jadi perkara ni kami dah cuba buat, dan insyaAllah kalau ada orang yang ada institusi yang berminat nak guna, sekolah yang berminat nak pakai, dia boleh diguna pakai, ambil masa 3 ke 6 bulan lah. InsyaAllah akan boleh di deploy secepat yang mungkin. So ada a few things yang kita dah buat, macam dilihat kat situ ada chemistry, form 5 punya physics, form 5 punya chemistry, form 5 punya biology. So mostly subject science, sebab itulah yang saya rasa memerlukan pendekatan teknologi terkini untuk menjadikan pembelajaran tu lebih difahami dan lebih interaktif. Okay. So ini sampel macam mana dalam ni magnetic domain. Saya rasa ini salah satu subjek dalam buku teks tingkatan fizik, tingkatan berapa saya tak ingat. Cuma isunya adalah pada waktu ini adalah konten-konten yang ada dalam kami punya simpanan adalah semuanya dalam bahasa Inggeris. Tapi kita boleh tukar kepada bahasa Melayu. Contoh di Filipina,
mereka ada bahasa Inggeris dan juga Tagalog. Pakistan minggu lepas menghubungi dan juga meminta agar ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Urdu. Jadi pertukaran bahasa tu tidak menjadi isu. Dan saya dan kami melihat kalau kita boleh bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menjadikan bahasa Inggeris ni ditukar dengan bahasa Melayu adalah satu perkara yang kami alu-alukan lah kalau dapat bekerjasama dengan DBP dan IAB. So ini benefit of AI VR in education system. Ini dari segi pengurusan. Record keeping adalah satu perkara yang menjadi masalah dalam semua organisasi di dunia. Kan? And management dan sebagainya ini adalah masalah common. Dan artificial intelligence AI dapat membantu dalam mengintegrasikan pelbagai sumber, pelbagai input daripada pelbagai platform. Itu yang menjadi isunya. Kerana kita ada pelbagai sumber, kita ada pelbagai platform dan kita perlu wujudkan satu report untuk kepelbagaian yang ada. Jadi kita pun dah create dan kita dah guna pakai dan insyaAllah ia berlaku dengan cukup baik setakat ini di Indonesia dan kita boleh cuba untuk enhancekan di negara lain lah. Okay, Doktor, yang seterusnya. Mungkin Cik Zairul ada persoalan ni. Macam tadi yang Cik Zairul kongsikan tu, mungkin Cik Zairul boleh kongsikan tak apa jenis software yang mereka perlukan ataupun prerequisite lah dari segi untuk yang mana? Untuk mungkin tadi ada yang berminat kan bertanya semua ni. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat bagus. Terima kasih Doktor. Soalan ni sangat cantik. Okey. Itu adalah isu yang saya terlupa untuk mention di awal-awal. Bila kita nak pergi kepada next step teknologi baru, orang akan tanya apa software kena pakai, apa keperluan komputer dan sebagainya. Okey. Kerana pandemik COVID ni, hikmah di sebaliknya adalah yang kami tunjuk ni dia tak perlukan software. Sebab ini adalah kami enhancekan dia menggunakan WebXR. So maksud WebXR adalah kalau sistem ini dimiliki oleh sekolah, sekolah boleh hantar link macam kita masuk Google Meeting ni kepada student, dan one student klik dia, student boleh dapat akses. So dia tak perlu software per user dan sebagainya, tak. Dia adalah satu pendekatan yang kita enhancekan daripada menggunakan AI sebenarnya untuk kita letak dia dekat cloud sebenarnya yang dia punya link dikawal dan diselia oleh host. Mungkin sekolah, mungkin PPD, mungkin kementerian, bergantung kepada siapa yang mempunyai yang menjadi host lah kepada mana-mana pelanggan yang melanggan perkhidmatan ini. Dan untuk student pula, kalau dia ada buat masa ini, kalau ada PC atau laptop dia boleh tab belum lagi, kita boleh pakai dengan Chromebook. Dan kalau ada student yang ibu bapa memiliki keuangan yang lebih, mereka boleh membeli headset macam Samsung Gear dan sebagainya, dan anak-anak akan lebih berinteraksi lah dengan ni. Sebab dia akan jadi macam kita masuk dalam bilik ni, dalam bilik yang dalam gambar ni, so anak-anak akan boleh tengok ke kiri ke kanan, dia rasa macam dia berada dalam makmal maya ni. Itu kalau kepada yang memiliki headset dan sebagainya lah. Jadi kita tak limitkan hardware dan sebagainya. Mungkin Cik Zairul boleh kongsikan sikit di mana agaknya sumber maklumat lah kalau mungkin ada peserta yang ingin tahu lebih lanjut lah berkaitan dengan apa software, perkara-perkara teknologi yang Cik Zairul kongsi ni. Ada tak sumber maklumat nanti rasanya boleh minta dengan Encik Azad. Sebab yang ni kita compilekan a few solution yang kita buat. Ataupun boleh contact dengan Encik Azad lah. Okey, insyaAllah bagi sesiapa yang berminat, nanti mungkin boleh bagi nama, kontak semua kepada Puan Dr. Rahayu. Dr. Rahayu akan confirm dengan saya, bagi tahu, kita akan inform. Sebab ini adalah satu benda yang cukup baik, dan macam Cik Zairul kata, dia bukanlah kata kita kena beli satu-satu. Dia adalah siapa yang host, siapa yang jaga. Kalau kata sekolah atau jabatan pendidikan, contohnya jabatan pendidikan negeri, siapa yang diberi link benda tu dah boleh pakai. Dan untuk maklumat-maklumat lanjut, sekiranya jabatan perlukan ataupun unit-unit perlukan asing untuk penerangan khas pun, insyaAllah kami boleh
boleh tunjukkan. Ya, insyaAllah. Okay, terima kasih Cik Azad. Okay, kat sini kita beri maklumat awal dulu dah ya. Ya. Dan kalau kita insyaAllah 1 April kita dah masuk fasa endemik, insyaAllah kita boleh bawa fizikal lah yang dengan headset tu untuk mengalami sendiri. Sebab to be honest, based on my experience, perkara-perkara AI, VR, AR ni bila kita tengok presentation macam ni, dia tak cukup, kita tak dapat cukup menyelami benda ni, sehingga kita dapat experience sendirilah. InsyaAllah kita boleh buat 1 April kan, insyaAllah. So ini adalah yang dah diguna pakai di banyak institusi di Indonesia, akademi. So kita boleh buat registration form yang customize. Maksudnya isu dengan dia, produk ni tak baru. Produk yang macam ini ada banyak. Cuma berdasarkan pengalaman kami, contoh Zoom ataupun Google Meet Team. Bila kita subscribe dia, walaupun kita hanya nak 3 perkara, tapi dia orang punya package ada 10 benda, kita kena ambil 10-10. Kan? Itu benda yang terjadi. Tapi sebab yang ni kami company kecil je, kami buat dan kami memahami, dan daripada experience kami faham, kadang-kadang sekolah ataupun institusi ni dia nak 4 perkara je. Kenapa kita nak charge dia untuk 10 benda yang 6 dia tak pakai? Jadi kita reka dan kita buat bekerjasama dengan partner kita untuk buat perkara yang macam ni, yang ada 1-2 dan boleh customize ikut keperluan. So ini contoh snapshot daripada registration form. So macam ni untuk training. So ni timeline chart. So kita boleh tunjuk macam ini untuk kelas kan, kita boleh share the project, kita boleh tunjukkan apa syllabus yang ada. So kalau ditetapkan oleh institusi, yang color kelabu 1, 2, 3, 4 ke atas ni perlu dihabiskan dulu sebelum dia boleh pergi kepada color merah, itu pun kita boleh set. So, maksudnya kita tahu progress, student dah tengok perkara 1, perkara 2, perkara 3, now dia boleh ambil test dan sebagainya. Dan project reminder ni adalah untuk bagi reminder lah, maksudnya bila ada exam, bila kena hantar paperwork dan sebagainya. Ini boleh digunakan untuk pelajar dan juga tenaga pengajar, tapi dalam masa yang sama dia boleh digunakan untuk pentadbiran dan juga guru-guru lah untuk administrative work. Ini user progression. So ini mostly macam kebanyakan yang kita ada macam LMS kan, learning management system, dan mungkin untuk administration pun. So sebenarnya kalau kita saya bagi contoh yang live. Kalau kita buat seminar hari ni dalam platform Academy ni, so kita akan dapat report kat sini ni user progression ni, berapa lama kamera saya terbuka, berapa lama saya bercakap. So maksudnya kat sini akan ada detail recording lah, menggunakan AI yang akan calculate kita punya video on, kita punya mic on dan sebagainya. So ni live class report. Maksudnya yang ni kalau untuk ibu bapa lah kan, bila PDPR dulu dan sebagainya kan, ibu bapa dekat tempat kerja. So kalau dia nak tengok anak dia betul ke masuk, so boleh dapat report anak dia masuk kelas atau tak, ke buka komputer main game je ke kan. So benda-benda macam tu boleh berlaku macam ni. So attendant, not present, participant, so dia ada berapa jam dia ada kan. So benda-benda macam ni yang tu adalah template yang boleh kita ubah kita sesuaikan dengan kehendak institusi lah, kehendak pelanggan. So ini live class report ni, certificate generation. Contohnya hari ni ada seminar, siapa yang datang dapat certificate generation, kita register. At the end of the seminar, dia orang akan dapat sijil yang boleh diprint sendiri. Of course dengan tanda tangan dan sebagainya lah. So benda-benda begini kita boleh buat. So ini benefit yang ada antaranya, dan of course yang boleh kita tawarkan lah. Okey, terima kasih banyak Cik Zairul. Sama-sama. Kalau ada soalan saya mengalu-alukan untuk mungkin yang Cik Zairul kongsikan ni sebenarnya salah satu contoh, betul tak? Ya, betul. Dia lebih kepada contoh, maksudnya
user ataupun kita sebenarnya boleh customize lah mengikut keperluan seperti tadi yang kita tengok seperti yang Cik Azad, Cik Zairul kongsi, sebenarnya dia boleh diaplikasikan untuk kegunaan pengurusan dan pentadbiran kepada pemimpin. Depends kepada keperluan, betul ke? Betul. Kita sebab ekosistem pendidikan ni luas, ada yang mengajar, ada yang mengurus, ada yang pelajar sendiri. Jadi kita pick and choose lah untuk beri pendedahan awal sahaja. Mungkin ada sedikit macam kegusaran lah juga daripada komen peserta-peserta dalam talian kan. So apa pandangan Cik Azad ataupun mungkin Cik Zairul kan, dalam kes ni bila kita ke arah virtual reality lah kan, benda tu di alam maya, kegusaran mereka nanti akibatnya pengguna atau diorang punya concern mungkin lebih kepada student lah kan, tidak berpijak di bumi nyata. Tu ayat dia. Mungkin ada komen sikit daripada Cik Azad? Okey, begini. Apa yang kita tunjukkan teknologi ini bukanlah replacement kepada cikgu dan bukanlah replacement kepada sekolah. Benda ni adalah complementing. Maksudnya kita bukan nak menggantikan cikgu. Masih berlaku seperti biasa, tetapi benda ni adalah add-on ataupun value add, penambah nilai sahaja. Kalau kita lihat benda ni mengganti, ia bukanlah mengganti. Maksudnya tools, equipment, teknologi ini bukanlah pengganti kepada apa yang sistem sedia ada. Sistem sedia ada ini akan berjalan secara langsung. Kelestarian pendidikan masih berlaku. Cumanya benda ini adalah sebagai satu penambah nilai bagi meningkatkan teaching and delivery sahaja. Betul apa yang cikgu-cikgu cakap tu berada di alam maya. Tetapi bagi saya, nak tak nak berada di alam maya tu masih berlaku dan sedang berlaku. Para pelajar main game, apa yang PUBG lah, macam benda tu masih berlaku. Tetapi kita melihat bagaimana kita nak mengambil alih benda-benda yang pelajar minat, macam Tuan Zarul cakap tadi, benda yang mereka minat tetapi kita nak terjemahkan kepada yang minat itu ke arah pendidikan. Jadi apa yang saya recap, pendidikan masih berlaku macam biasa. Kita menggunakan aplikasi teknologi untuk membantu pelajar daripada yang nampak boring kepada tidak boring. Betul, akan berada di alam maya, tetapi kalau kita tak buat benda ini pun, para pelajar masih akan berlaku di alam maya, tetapi dalam kluster game, kluster permainan. Jadi kita biarkan mereka dalam dunia itu, tetapi kita ambil dunia mereka, dunia maya itu yang akan berlaku. Kita nak tak nak pun is happening. Jadi kita ambil dunia maya itu, tapi kita terjemahkan dan kita compute supaya dunia maya itu dapat diguna pakai oleh guru, oleh pelajar di dalam memberi impak di dalam pendidikan. Itu saja. Betul cikgu cakap tu. Tapi kita nak tengok the positive way. How to embrace the technology for the benefit of the schools, the teachers dan juga industri ataupun ekosistem pendidikan secara Okey, itu sedikit penjelasan saya. Okey, terima kasih Cik Azad. Kita tak nafikan lah memang banyak faedah kan Cik Azad kita tengok daripada aplikasi ataupun yang perkongsian pengalaman Cik Azad dengan Cik Zairul tadi kan. Boleh tak Cik Azad beri sedikit macam pandangan atau cadangan dari aspek keselamatan? So kita tidak boleh lari lah sebenarnya kan bila kita menggunakan ICT atau teknologi ni, banyak aspek-aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan. Mungkin Cik Azad boleh kongsi sikit perkara ni. Okey, terima kasih ya. Dalam penggunaan kita panggil tools ataupun penggunaan perisian lah. Kita anggap benda komputer, beli phone dan sebagainya pun kita ada manual. Kita panggil safety manual memang ada. Okey. Berdasarkan kepada apa yang kita guna pakai ini, sebenarnya yang kita pakai ini adalah sistem. Macam mana para pelajar dan guru pakai email dan sebagainya, sistem. Tetapi berdasarkan kepada perisian ataupun tools ataupun hardware. Kalau kita pakai komputer dan phone, itu benda yang biasa. Tetapi mungkin maksud pertanyaan doktor tadi berkenaan dengan peralatan atau pakai macam Google dan sebagainya, memang itu ada dia punya safety aspect. Dan sekiranya macam Tuan Zairul cakap tadi, kita boleh pilih ada beberapa option. Sama ada kita hanya nak menggunakan telefon pun boleh. Tetapi sekiranya kita ada hardware yang lebih, mungkin dari segi keuangan yang lebih daripada sekolah dan sebagainya, kita masih boleh pakai Google. Walau bagaimanapun, setiap satu perisian yang diberikan perlulah melalui satu standard. Sebagai contoh lah ya, standard-standard tersebut perlulah kita ada. Kalau kata Malaysia contohnya SIRIM. Kalau bukan SIRIM pun ada EU, contohnya European Nation. Masih ada
perlu memenuhi syarat-syarat tersebut. So berdasarkan keselamatan, peralatan yang kita berikan ni bukanlah peralatan yang berbahaya. Walau bagaimanapun, masih ada peralatan yang mungkin pakai dekat muka, dekat tangan dan sebagainya. Walaupun peralatan tu bukan peralatan yang berbahaya, tetapi masih akan ada prerequisite ataupun prasyarat-prasyarat yang kita akan terangkan kepada pelajar ataupun pengguna, bukan hanya pelajar, even guru pun, cara penggunaannya, step by step dan sebagainya. Biasanya begitulah doktor. Sedikit penerangan daripada saya. Bagaimana pula aspek maksudnya cyber security tu, maksudnya kalau pemimpin lah kan dalam kalangan pemimpin pendidikan, so bila kita nak apply perkara-perkara teknologi ni mungkin ada aspek yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Aspek itulah cyber security tu, maksudnya apa pemimpin perlu lihat bersedia maksudnya. Okey, soalan yang cukup baik. Data security, okey. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Macam apa yang Cik Zairul tunjukkan tadi, sebenarnya maklumat yang ditunjukkan itu is a public knowledge. Maksudnya apa yang ada dalam buku teks adalah benda tu kita bangunkan supaya menjadi sesuatu pembelajaran yang menggunakan VR dengan AI sebagainya. Maksudnya itu bukan data rahsia. Okey, tapi saya faham maksud doktor itu data rahsia. Data rahsia itu adalah data-data yang mungkin maklumat pelajar, maklumat guru, maklumat pensyarah dan sebagainya. Okey, dari segi modul daripada buku teks itu bukanlah rahsia, itu is a public knowledge, dan kalau kita tak tengok dari segi menggunakan big data pun, benda tu memang ada dekat textbook. Okey, yang tu dah habis. Tetapi berdasarkan data-data cyber security ini, pastinya kita ambil simple ya. Biasanya kalau kita normal email saja, saya beri contoh, pakai Google ke, pakai Google based email ke, actually benda itu sebenarnya lebih terdedah, tetapi sebab kita dah biasa hantar email. Okey, berbalik kepada data yang kita akan gunakan dekat sini, antara yang biasanya dibuat adalah kita ada own server. Contohnya server ni biasanya kita ada server farm yang kita boleh sewa. Contohnya dekat Putrajaya ke Cyberjaya, dan server-server farm ini ataupun ladang server ini adalah ladang server yang bertauliah, mungkin dipantau oleh kerajaan-kerajaan. Jadi secara amnya, insya-Allah sekiranya data-data tersebut disimpan di tempat server-server yang boleh kata diiktiraf ataupun yang daripada jabatan-jabatan ataupun daripada syarikat yang bertauliah yang besar, insya-Allah tidak akan ada masalah. Dan pada pandangan saya, data-data yang kita berikan ini pun bukanlah data rahsia apa-apa, sekadar attendance, maklumat pelajar dan sebagainya. Itu yang saya fahamkan. Kalau, tapi yang kalau saya boleh tambah, silakan. Jadi macam saya cakap awal-awal tadi, kami syarikat yang tak besar mana. Jadi dan kita boleh menyediakan mengikut selera pelanggan, ala carte. Jadi untuk kerahsiaan saya faham, walaupun tadi saya cakap kita letak dalam cloud, benda-benda ini kita bersedia untuk simpan di dalam server ataupun pusat data klien sendiri. Tak ada masalah untuk kami. Hanya kami perlu buat sedikit adjustment kepada coding dan sebagainya, dan kita boleh simpan kepada klien punya server dan sebagainya. Jadi tidak ada isu yang besar kepada kami untuk melakukan, sebab seperti biasa bila AI VR ni, salah satu poin yang saya terlupa nak cakap di awal-awal, kalau contoh dalam company engineering, bila kita buat dalam 3D, dia akan bagi kita blueprint mesin yang menjadi hak cipta mereka. So kalau jatuh ke tangan yang salah, memang confirm akan ada orang boleh tiru dan sebagainya. Jadi isu kerahsiaan, isu keselamatan ni dah di-highlightkan dan dah diberi perhatian, dan most of the solution yang kami tawarkan boleh disimpan dalam server dan juga dimiliki oleh pengguna. Ya, betul. Terima kasih Zairul, good explanation. Cik Azad, mungkin kita ada satu lagi lah isu katnya kita nak discuss ni kan. Boleh. Dalam kita bercerita lah tajuk hari ni berkaitan AI kan. So sebenarnya bukanlah saja untuk create awareness among kita, tapi kita nampak maksudnya how kita kena move ke arah lah AI dalam menjalankan tugas kita. Dan macam kami lah di sini sebagai warga pendidik, sebenarnya kami menyediakan tenaga kerja untuk masa akan datang. So bagaimana kita nak menyediakan
tenaga kerja akan datang ni menghadapi pengaplikasian AI ni dalam tugas mereka kelak. So jadi di sini ada satu soalan daripada Cik Syarifuddin Kamal Zaman ni. Beliau ingin bertanya berkaitan dengan DM ni, projection decision making, saya percaya ni. So sejauh mana signifikan decision making yang dibuat itu memberi impak yang terbaik? Okey, terima kasih. Okey, pembuatan keputusan ataupun decision making ini berbeza mengikut tahap ya, tahap pengurus, tahap sekolah, tahap pensyarah dan sebagainya. Bila kita katakan impak itu, daripada awal ada saya nyatakan bahawa kita membuat keputusan selama ini berdasarkan data-data yang kita ada, dan kita jarang membuat keputusan tanpa data. Data ini adalah kita panggil data driven decision making. Di dalam membuat keputusan data driven decision making, data kita ada, tetapi dengan kebolehupayaan big data ini, massive data input, maksudnya data yang lebih banyak kita masuk. Dan apabila data tersebut, kita boleh buat simulasi data tersebut untuk membuat scenario planning. Sebagai contoh ya, kita ambil zaman sekarang ni, zaman hujan lah sekarang ni. Kita ada laporan daripada syarikat meteorological lah mengatakan Perlis hujan, Kedah hujan, Terengganu, Pantai Barat dan Pantai Timur. Okey, itu data daripada segi hujan dengan tak hujan. Okey, berbalik kepada soalan tuan tadi, dan soalan yang cukup bagus dan insya-Allah boleh kita terangkan. Kalau kita menggunakan big data dengan AR dengan VI, kita boleh buat begini ya contohnya. Sekiranya hujan melebihi tahap berapa jam, kita boleh simulatekan, okey, berlaku banjir di Kuala Lumpur akan jadi macam ni. So maksudnya kita boleh visualize tahap air yang masuk ke Sungai Kelang contohnya, ataupun ke sungai dekat Kedah ke, dekat Johor ataupun Kelantan, dia boleh naik dengan naiknya air hujan begini, akan naik air sungai begini, akan berlaku ke ni orang kata the spread of the flood tu kepada bagaimana, boleh nampak lagi benda tu. Jadi dengan situ boleh diletakkan apa dia, okey, bomba dekat mana, jabatan sampan dekat mana kita nak letakkan batu penghadang dan sebagainya. Itulah dari segi pembuatan keputusan. So berbalik kepada soalan tersebut, ini contoh dari segi banjir keadaan sekarang ya. So apabila kita kata pembuatan keputusan yang lebih impak itu, saya cakap kita tidak akan boleh membuat a perfect decision. Decision yang kita akan buat adalah less mistake dan less imperfect. So maksudnya di sini, dengan menggunakan data tersebut, tuan akan boleh mengatakan, okey, berdasarkan maklumat yang saya ada dahulu, biasanya berlaku macam ni. Tetapi dengan data yang lebih, kita simulatekan. Kalau ubah dekat sini, jadi apa? Kalau ubah dekat sini, jadi apa? Kita panggil macam forecasted issue, forecasted scenario. Jadi daripada situlah kita kata, contohlah tuan tadi bos saya, bos, kalau kita buat ni, so far macam ni tau. Dengan input yang kita ada bos, kalau jadi macam ni, ia akan jadi macam ni. So apa yang patut kita buat? Maksudnya, outcome tu belum berlaku, tetapi kita simulatekan outcome itu, dan tindakan kita sebagai decision making, what should we do? So what is our projection ataupun what is our fallback plan? Plan kita apa? Kalau jadi begini, begini. Kalau jadi begini, itu maksudnya. So kita di dalam ruang lingkup yang lebih bersedia. Of course semua itu kuasa Tuhan, tetapi at least we are better prepared. Maksudnya kalau tak jadi tak apa, tapi we are better prepared. Why? We have more data, we have simulated the outcome, and we have some preparation for the expected and unexpected. Itu sedikit sebanyak dari segi data driven decision making, and based on the massive data, we could generate what we call a scenario planning, insyaAllah. Saya harap boleh menjawab sedikit sebanyak tuan. Terima kasih. Boleh saya tambah, Doktor? Ya, silakan. Okey, saya tambah sikit je. Apa yang Cik Azad terangkan adalah sebenarnya projek yang sedang kami bangunkan untuk banjir. Okey, silakan. Jadi kami gunakan historical data. Sebab kita ada data yang historical, banjir berlaku bila banyak mana air, banyak mana hujan turun dan sebagainya. Ini dari segi banjir lah, mengambil daripada apa yang Cik Azad bagi tahu tadi. Jadi teknologi yang sedang kami bangunkan, insyaAllah 1-2 bulan lagi akan siap.
kita mengambil pendekatan menggunakan AI. Jadi kita akan tak perlu kita nak bagi warning bukan hanya kepada pembuat keputusan tapi kepada orang sekitar. Maksudnya orang yang berada di kawasan yang berisiko banjir pada waktu itu. Di mana apa yang kami akan buat ialah kita macam buat dekat Jepun. Kita gunakan menara telekomunikasi. So orang yang berada dalam ruang lingkup yang berpotensi banjir pada 1 jam 2 jam yang akan datang, telefon dia akan bergegar dan akan terima kawasan ini berbahaya, sila keluar dan sebagainya lah, mengikut apa yang klien nak lah kan, apa yang kita akan tulis. Jadi di sinilah yang pentingnya AI, kerana AI dia create next step berdasarkan historical. Jadi kita bukan buat-buat saja, kita gunakan historical data. Dan yang paling penting sebenarnya dalam pendekatan teknologi AI ini adalah di akhirnya nanti kita akan ada data yang cukup banyak untuk membantu kita membuat keputusan yang less mistake dan juga yang lebih tepat macam Cik Azad cakap. Itu yang penting sebenarnya. Apa yang kita cakap hari ini, kita berkaitan dengan mengumpul data untuk kegunaan masa hadapan dan membantu kita membuat keputusan. Terima kasih. Terima kasih Cik Zairul. Okay, sangat ni first hand ni daripada yang practitioner ni maksudnya. Okay, mungkin saya ada satu soalan lagi untuk Cik Azad. Okay, so bila kita ke arah lah pengaplikasian teknologi yang kita kata canggih lah kan masa ni kan. Jadi mungkin dari segi aspek sosial maksudnya hubungan kemanusiaan. Okay, boleh tak Cik Azad kupas sedikit daripada aspek ni? Ini adalah pandangan peribadi lah ya. Kalau kita lihat dari segi bagaimana the impact of technology to the social human being ini, akan ada pro dengan con lah ya. Kalau kita cakap daripada segi telefon, dari segi komputer dan sebagainya. Tetapi dalam apa-apa application pun, apa-apa tindakan pun memang akan ada pro and cons. Tetapi kita akan melihat dari segi benefitnya. Kalau di segi human nature lah, nak tak nak pun sekarang ni memang benda tu berlaku di mana kita berinteraksi. Macam pada hari ni pun kita tak berjumpa, lebih kepada maya ataupun virtual. Tetapi apa yang apa yang akan berlaku sekiranya teknologi ditambah, walaupun berlaku secara maya, tetapi keadaan maya tersebut akan lebih memberi impact ataupun ada, bukanlah feeling, tetapi lebih impactful. Sebagai contoh, kalau kita masuk panggung wayang yang kita tengok 2D dengan 3D. Ada pula sekarang ni 3D dengan ada kerusi yang bergerak dan ada pula pakai dengan VR. So bagi saya, kita bagaimana perspektif yang kita melihat. Kalau kita melihat dari segi perspektif teknologi itu boleh membangunkan kehidupan kita, alhamdulillah. Tapi dari segi hubungan manusia, with or without the technology pun, benda tu masih akan berlaku. Itu pandangan saya. Tetapi kita lihat bagaimana kita boleh membentuk generasi akan datang, mungkin para pelajar, anak-anak dan juga staff-staff yang baru masuk. Kita gunakan teknologi ini bukanlah kita mengenepikan atau get rid of the normal interaction, berjumpa face to face dan sebagainya. Itu masih berlaku. Kita anggap bahawa teknologi ini bukanlah replacement kepada apa yang berlaku, tetapi teknologi ini sebagai satu penambah nilai untuk meningkatkan lagi hubungan kita, cara kita berinteraksi dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. The way I look at it is more on the positive side, insyaAllah. Okay, terima kasih Cik Azad. Mungkin sebelum kita pun hampir di penghujung. Jadi mungkin akhir ni mungkin Cik Azad boleh kongsikan sedikit mungkin tips ataupun harapan kepada semualah mungkin penonton kita ni kebanyakannya adalah warga pendidik dan kita ada juga pemimpin-pemimpin pendidikan. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada peluang. Apa saya akan berikan ini adalah pandangan peribadi berdasarkan sedikit ilmu dan juga pengalaman. Pertama sekali, bagi saya leadership and education is an ongoing process. Dia bukanlah sesuatu yang mana kita ada kita panggil Nimbus 2000 ataupun tongkat sakti Harry Potter, buat sekali pelajar jadi bagus, buat sekali semua jadi bagus. It's not like that. That is only in film. Bendanya adalah perlukan istiqamah day by day. So pengurusan pendidikan, pembangunan pelajaran,
pembangunan kanak-kanak semuanya berlaku on the daily basis. So bagi saya, teknologi ke tak teknologi, tunggaknya adalah anda sendiri, anda sebagai guru, anda sebagai warga pendidik dan anda juga sebagai sistem di dalam pendidikan. So we are part of the system right from the very beginning of the student sehinggalah kepada IAB, kementerian dan sebagainya. Jadi, pandangan saya, kita janganlah melihat teknologi sebagai replacement. Bagi saya, we are the best technology. Allah dah buat, we are the best technology. So, bagaimana kita nak aplikasikan kita? So, your human touch, the way you speak, the way your body language, itu adalah penting sekali ya. Yang kedua, jangan kita lupa bahawa apa yang berlaku pada diri kita, kita sentiasa nak kena tambah dan kita sentiasa nak kena update and embrace ourselves with the latest technology. Pasti, mana-mana teknologi, YouTube, TV dan sebagainya, social impact akan berlaku. Ada pelajar-pelajar, kita katakan pelajar-pelajar terdedah dengan benda baik dan buruk. Pastinya, samalah juga dengan dadah. Dadah tidak salah tetapi penyalahgunaan dadah. So now, the abuse of the use teknologi itu yang salah, bukan teknologi itu. Jadi kita sebagai warga pendidik teruslah mendidik kepada para pelajar, kepada staf kita, even kepada syarikat, ada organisasi bahawa we have to be very realistic. Janganlah kita cerita keburukan semata-mata atau kebaikan semata-mata. We have to be realistic. Ceritalah, okey, ini kebaikannya, ini keburukannya dan bagaimana kita sebagai warga yang waras dan dewasa untuk mengambil kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. The next one, apabila kita sebagai guru, kita galakkanlah para pelajar melihat pembangunan teknologi dan kita sendiri apabila kita nak deal dengan para pelajar. Sebab para pelajar sendiri yang muda ataupun staff yang lebih muda daripada kita, cepat absorb dengan teknologi. Jadi bagi saya awareness penting. Teruslah membaca, macam saya cakap tadi, tak perlu membaca artikel atau jurnal yang panjang. Just look at the top of the article yang 1 minit ke 3 minit dah mencukupi. Mulakan dengan on the daily basis, itu penting. Dan akhir sekali bagi saya, kita jangan melihat diri kita dah ada degree master PhD. Itu yang dah kita ada. Bagi saya, ilmu yang terbaru adalah artikel yang terbaru kita baca. That is my point of view. Walaupun kita ada terror macam mana pun, my latest article, my latest book will be my latest knowledge. Tu bagi saya, itulah kualifikasi terakhir saya. Jadi bagi saya, kita galakkanlah para pelajar sebagai kita warga pendidik sentiasa membaca dan saya tak nak cakap on another scope. Saya bercakap di dalam teknologi yang kita baca hari ini. Mulakan dengan hari ini, check apakah AI, apakah VR, apakah MR dan semuanya itu teknologi dan bagaimana kita boleh pakai teknologi tersebut untuk bidang kita. Yang cikgu-cikgu lah, yang pengarah-pengarah lah, yang jaga kementerian-kementerian lah. This is what we call applied technology. Aplikasi teknologi berbeza mengikut kehendak kita, outcome kita dan keputusan yang kita akan buat. Selain daripada itu, saya, bagi pihak saya, memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tak dapat memenuhi syarat dan sebagainya untuk menjawab soalan. Cuma saya berharap bahawa sedikit ilmu yang saya dengan Zairul berikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan kepada rakan-rakan semualah yang mendengar. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Azad. Jadi kalau bolehlah saya membuat sedikit rumusan berkaitan perkongsian ilmu kita hari ini. So dalam perbincangan kita lah hari ini daripada pukul 9 lebih tadi, so kita banyak bercakap tentang big data atau pengurusan data dan kita lebih bercakap tentang bagaimana data itu membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Okay? Tidak perfect, maksudnya tidak sempurna tetapi kurang kesilapan dengan bantuan AI tadi. Dan di segi itu juga kita perlu ada kesedaran. Bila kita timbul kesedaran itulah kita akan dapat menerokai ilmu-ilmu kemahiran pengetahuan yang baharu. Walaupun hari ini kita dapat sedikit tetapi ilmu itu akan sentiasa bertambah dengan effort kita setiap hari. Betul ya Cik Azad? InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Dan walaupunlah kita ni banyak teknologi yang canggih sekarang, kita tidak boleh lupakan etika dan nilai kehidupan kita. Jadi teknologi itu dia tidak akan berhenti di sini dan akan sentiasa berkembang. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, saya yakin banyak
lagi ilmu dan pengalaman sebenarnya yang boleh Cik Azad dan pasukannya kongsikan pada hari ini. Tetapi buat masa ini masalah sangat mencemburui kita. Kita dah hampir ke pukul 11 ni. Kalau ikut sampai petang ya boleh Cik Azad ya? Ya, jadi tanpa kita sedarilah bicara intelektual Institut Aminul Baqi bilangan 1 tahun 2022 sudah berada di penghujung sesinya. Jadi bagi pihak Institut Aminul Baqi, saya mewakililah Institut Aminul Baqi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Azad bin Jasmi, Pengarah Eksekutif Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Perancangan Strategik Tash International College selaku penceramah jemputan hari ini bersama-sama dengan pasukannya. Semakin ramai yang masuk ni Cik Azad, saya nampak Cik Zaro, Cik Karwana pun dapat masuk di samping kesibukan tugas-tugas hakikinya. Jadi tidak lupalah terima kasih kepada pasukan Cik Azad tadi semua ya. Jadi pihak IAB juga merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga IAB, warga KPM yang dapat bersama-sama kita pada sesi atau dalam program Bicara Intelektual Institut Aminul Baqi bilangan 1 tahun 2022. Okay. Saya dan pasukan Urustia memohon maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang sesi pagi ini berlangsung. Jadi kepada semua peserta, tuan-tuan dan puan boleh mengisi kehadiran menggunakan pautan yang telah pihak Urustia masukkan dalam description YouTube dan juga di ruangan chat. Begitu juga pihak Urustia memohon jasa baik semua yang dapat terserta kepada semua peserta untuk menjawab maklum balas melalui pautan yang kami akan masukkan dalam ruangan chat. Okay. Jadi sebelum menutup tirai, saya akhiri dengan serangkap pantun. Okay. Pohon ara singgahan si Merbah, pohon terletak di bukit tinggi. Bicara intelektual tamatlah sudah. Semoga kita berjumpa lagi. So, kita jumpa lagi dalam program Bicara Intelektual bilangan 2 tahun 2022 yang akan dimaklumkan kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.